A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Selamat pagi kepada sidang penonton sekalian, sabahul khair. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mengundang 1001 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan ketenangan dan memberikan kebahagiaan buat hati-hati kita, merungkaikan segala kekusutan yang berada dalam minda kita, seterusnya memberikan kita dipermudahkan perjalanan dan urusan seharian kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta izinnya Allah mempertemukan kita pada pagi ini satu hari lagi menerusi rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan, Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, hari ini edisi 24 November 2020 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, hari Selasa. Sudah semestinya ada di antara kalangan kita yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja. Jadi jom sama-sama sebelum mana kita nak memulakan hari kita untuk ke tempat kerja, jom kita tambahkan sedikit ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai bekalan, sebagai ketenangan kita agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, sebelum mana kita nak memasuki tajuk ataupun perbincangan kita pada pagi ini, jom sama-sama kita saksikan terlebih dahulu di skrin pada saat ini situasi semasa kes pandemik COVID-19 yang berada di Malaysia. Dan semalam telah dicatatkan sebanyak 1,884 kes baharu yang merupakan kes tertinggi yang berlaku di Malaysia pada setakat sekarang ini, dan 1,882 daripada kes tersebut adalah penularan kes tempatan. Dan sidang penonton sekalian, sekiranya kita lihat statistik dengan lebih terperinci, sebanyak 1,400 kes berlaku di sekitar Lembah Kelang, iaitu di negeri Selangor, wilayah Persekutuan dan juga di wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi ini sebagai salah satu tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama terus tingkatkan lagi SOP ataupun prosedur operasi standard yang harus kita amalkan, iaitu sentiasalah kita memakai pelitup muka bila mana kita berada di luar, sentiasa menjaga penjarakan sosial dan pastikan kita sentiasa kerap untuk membersihkan tangan kita. Dan sekiranya tidak ada sebarang kepentingan untuk berada di luar rumah kita, pastikan kita sentiasa stay at home, kekal berada di dalam rumah, kerana seperti mana yang dikeluarkan oleh kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia yang mengatakan bahawa tempat paling selamat untuk kita diami sekarang ini adalah di dalam rumah kita sendiri. InsyaAllah dengan disiplin yang kita tunjukkan, tidak mustahil suatu hari nanti Allah SWT pasti akan mengangkat wabak pandemik COVID-19 ini daripada negara kita dan khususnya buat seluruh dunia, insya-Allah. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, pada hari ini seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita membawakan topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama pelajari dan tambahkan pengetahuan berkaitan dengannya. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi kesinambungan pengajian hadis kita menerusi hadis berkaitan dengan 7 dosa besar. Dan sekiranya sebelum ini telah pun kita berkongsi ataupun kita mengambil ilmu tentang 4 daripadanya. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan teruskan lagi 3 baki dosa besar yang kita akan sama-sama teladani dan juga
juga pelajari, iaitu dosa berkaitan dengan makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan juga qazaf. Jadi diharapkan kepada sidang penonton sekalian agar memberikan soalan-soalan berkaitan dengan 3 dosa besar ini yang utama, dan insya-Allah yang dahulunya ataupun yang sudah lepas tersebut akan dikongsikan juga sebagai orang kata selingan daripada yang berbahagia ustaz kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sudah semestinya kita tertanya-tanya, siapakah yang bersama dengan saya pada pagi ini? Iaitu seorang pendakwah yang cukup tersohor, yang menjadi kesayangan ramai. Saya juga rasa sayang bila mana tak dapat bertemu dengan yang berbahagia ustaz sudah lama, dan hari ini rindu itu terubati, iaitu yang berbahagia Ustaz Mat Ghazali Ibrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat PKP. Berkat PKP. Alhamdulillah Ustaz. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, 7 dosa besar. Jadi jangan lupa untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun menerusi talian ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan majlis ini, jom sama-sama kita mendengar sedikit tausiah ataupun pendahuluan oleh yang berbahagia ustaz kita. Tafadhal mashkura Ustaz. Terima kasih banyak kepada Da'i Luqman. Saya pun lama tak jumpa. Alhamdulillah, insya-Allah, mudah-mudahan makin sihat kan. Alhamdulillah Ustaz. Makin tembam. Oh, makin tembam biasa Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama dengan pertemuan pada pagi ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala, walaupun jelah kan hampir setahun dah juga kan, pejam celik kan, rupanya pandemik Covid ni dah nak masuk setahun dah kan. Kita pun tak pasti berapa lama lagi. Tak apa, kita serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sedang dalam masa yang sama kita sama-samalah berusaha kan, memang kena hidup dalam norma baru kan, ada SOP dan sebagainya kan. Mudah-mudahan ada kebaikan lah, sebab kadang manusia ni begitulah kan, bila tidak ada pengajaran kan, iktibar, dia lupa, dia alpa kan. Jadi sebab tu kalau kita lihat di lebuh raya pun mana-mana di jalan raya ada traffic light ada lampu isyarat kan. Yang warna merah tu kena berhenti, yang hijau tu boleh berjalan, yang kuning tu standby lah, bukan kuning tu pulun ada orang ada bila kuning tu lagi dia pulun kan. Jadi bila dia tengok Covid macam dah nak okey je baru-baru ni, dia pun tak sabar kan, akhirnya meningkat balik kan. So sama-samalah kita beringat, sama-sama kita beristighfar, sama-sama kita menjaga kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita diberi peluang kan, kesempatan bertemu untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu kan, walaupun jelah kita tak boleh nak duduk ramai-ramai di masjid kan, di surau, di mana dewan-dewan tak boleh kan. Jadi namun alhamdulillah kita ada teknologi kan, ada macam-macam lah, dengan Facebooknya, dengan Instanya, dengan macam-macam lah kan. Itu yang da'i pun walaupun kan, tak busy pergi sana pergi sini, duduk dekat rumah kan, tempat yang paling selamat kan. Namun alhamdulillah sampai juga dakwahnya, sampai juga ilmunya. Sebab apa? Sebab memang ilmu ni kita nak kena mencari kan. Kalau nak tunggu dia datang kan, walaupun sekarang ni boleh datang kan, dia boleh datang ke rumah kita, ustaz-ustaz ni boleh datang ke rumah kita kan. Itu kadang saya pun terkejut, dia kata ustaz ni tiap-tiap hari kita jumpa, tapi dia tak tegur saya, rupanya dia jumpa dalam TV. Tu kan. Jadi kita pun terkejut juga bila aku jumpa orang ni rupanya dia kata jumpa dalam TV, saya tegur, ustaz tak jawab kan. Jadi walaupun memang betul ilmu tu kan boleh datang kan, kita buka televisyen, kita buka radio, kita buka internet dan sebagainya, tapi kalau kita tak jemput ataupun kita tak berusaha, kita tak buka televisyen mencari siaran kan, tanyalah ustaz, tak jumpalah. Jadi alhamdulillah. Jadi sebab itu ilmu ni memang kita nak kena berusaha untuk mendapatkannya, tak kiralah bila ke kan, macam mana dan sebagainya, tua ke muda kita, laki ke perempuan kita, tetap kita nak kena berusaha untuk dapatkan ilmu, dan itu tanda kasih dan sayangnya Allah pada kita kan. Jadi kasih dan sayangnya Allah pada kita ni, tonton kasih dan sayangnya Nabi kita pada kita ni, masya-Allah, diberikan kepada kita panduan kan. Allah datangkan kepada kita Al-Quran kan. Al-Quran ni pula dibacakan kan oleh Nabi kita, diajarkan oleh Nabi kita, dan Nabi pula bukan sekadar Quran saja yang diajarkan kepada kita, yang disampaikan kepada kita, tapi dipanjangkan lagi dengan hadisnya kan. Kalau kita lihat Allah turunkan Quran sebab ada asbabun nuzulnya, ada sebab-sebab tertentu, dan kenapa keluarnya hadis-hadis ni pun ada asbabul wurud dia kan, adalah sebab-sebab tertentu juga kan. Kalau tak silap hadis yang kita nak bincangkan pada pagi ini, sab'un mubiqat, antara 7 perkara yang membawa kepada kebinasaan, sebab ini namanya dosa besar. Antara sebab keluarnya hadis ini ialah ketika perang
Uhud, kalau tak silap ada macam-macam perbahasan, tapi yang lebih jelas ialah ketika perang Uhud. Sebab tu dalam hujung hadis ini ada 7 perkara. Salah satu yang nombor 6 tu kalau tak silap lari daripada medan perang kan. Kita kalau kita ungkai balik kisah perang Uhud kan, ada golongan munafik yang on the way nak pergi dan ni tiba-tiba balik kan. 300 orang balik, lepas tu sahabat yang berperang 700 orang tu pun macam-macam dia punya ujian dugaan kan, sampai dua term jugalah dia punya perang tu, 2 sesi tu, ada sesi pagi, sesi petang macam tu, ibarat macam tu kan. Tapi kalau ikutkan keseluruhannya umat Islam masih menang kan. Cuma ramai yang terkorban kan. Lepas tu kan orang kafir pula dia pakai macam-macam lah kan konsep, dia kata orang main tak bagus punya lah kan, kelentong banyak lah apa semua kan. So namun hadis yang Nabi sampaikan kepada kita melalui sahabat ni antara salah satu tanda dan kasihnya Nabi kepada kita. Jadi kalau kita renung balik, kita lihat balik, memang hidup kita ni penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayangnya Allah, kasih sayangnya Nabi ni bukan kosong. Diberikan kepada kita panduan Al-Quran, diberikan kepada kita panduan hadis. Jadi memang jelaslah. Sebab tu Allah pun sebut bila mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya Muhammad, tidak kami utuskan kau ke atas muka bumi ini melainkan untuk cetuskan kasih sayang. Ini tanda dia. Jadi Allah berikan kepada kita Islam. Ini tandanya Allah kasih dan sayang pada kita. Allah hantarkan kekasihnya Nabi SAW. Nabi pula berjuang tak sudah-sudah, siang malam pagi petang, sampaikan ilmu, didik kita, tanamkan iman. Ini tanda kasih dan sayang Nabi pada kita. Jadi bila kita faham sungguh-sungguh, memang betul Islam ni adalah agama yang didasari oleh kasih sayang. Sebab itu kita nak kena cari ilmu sebaik yang boleh, sebab dengan ilmu ni lah yang boleh pandu amalan kita cantik, kemas, tersusun, selamat dunia akhirat kan. Lepas tu bila mana kita dah ada ilmu, kita beramal sungguh-sungguh, insya-Allah bila mana kita beramal, adab-adab yang Allah dah ajarkan kepada kita, Nabi dah tunjukkan kepada kita ikut, insya-Allah kita selamat. Yang halal ambil lah sila. Yang haram kita tinggalkan, yang wajib kita buat, yang haram kita hindarkan, yang sunat kita perbanyakkan, yang makruh kita tinggalkan, yang harus kita berusaha untuk jadikan ibadah. Jadi sebab itu benarlah apa kata Nabi, Islam adalah dinun, adalah agama ilmiyun wa amaliyun. Islam adalah agama yang didasari dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal Jadi cari ilmu, lepas tu kita kemaskan kita punya amalan. Mana-mana yang kita dah beramal je lah. Dulu mungkin masa muda-muda kita pun malas nak menuntut ilmu. Memang ilmu ni bukan mudah tuan-tuan. Ni walaupun sekarang ni dah ada macam-macam kemudahan. Dah ada macam-macam kemudahan. Kita dah ada rancangan tanyalah ustaz. Rancangan nombor 1. Jadi berapa ramai yang nonton? Walaupun memang untuk ramai. Yelah kalau lebih 3 tu ramai lah. Memanglah ramai kan. Tapi kalau compare dengan ataupun kita bandingkan dengan yang lain-lain, mungkin lagi pula jumlahnya banyak. Jadi bukan mudah. Memang mencari ilmu ni bukan mudah, tapi nak kena berusaha. Jadi mudah-mudahan dengan berkat kita mencari ilmu ni, walaupun nampak muka mudah, nampak mudah, tapi sebenarnya bukan mudah. Kita akan dimudah-mudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi ini dan sampailah ke syurga nanti. Jadi sebab tu Nabi pun sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah-susah melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, nanti Allah akan mudah-mudahkan baginya jalan untuk sampai ke syurga. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini insya-Allah kita akan sama-sama bincang. Ada 3 baki lagi. Hadis ni cerita tentang 7 perkara. 7 perkara yang membinasakan. Nabi kata jangan ikut, jangan buat, jangan cuba-cubalah. Sebab kalau dah terjebak nanti susah. Dia akan membinasakan kita dunia dan juga di akhirat. Jadi ada 7 perkara yang Nabi sebut, kita jauhilah, kita hindarilah. Kalau boleh usahalah sungguh-sungguh. Pertama, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menyekutukan Allah. Jadi sebab tu nak kena belajarlah. Mengaji tauhid. Kunci untuk kita selamat daripada mensyirikkan Allah ni, sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan mengaji ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu akidah. Kena belajar. Jangan kita rasa cukup dah. Belajar tengok perbahasan ilmu tu macam mana sebab kalau salah perbahasan pun silap bulan kita boleh ke laut juga nanti. Bahaya tu ini jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan jangan buat sihir, main sihir ke
apa menyihir orang ke kan. Ni zaman sains teknologi ni ramai saintis ni tak pasal-pasal ni kan. Main atar jauh-jauh lah apa semua kan. Semua masing-masing nak ngetes ilmu pula kan, pergi hantar dekat kedai makan lah apa semua, tak pasal-pasal orang singgah makan kena lah apa semua kan. Ni jangan, naya ni. Ni ilmu-ilmu betul, hukumnya harus kalau kita nak belajar kan. Tapi siapa kita ni, Quran pun tak lepas lagi kan. Alif bata pun merangkak lagi tapi sibuk kan. Kononnya harus kita boleh belajar ilmu sihir kan. Kau siapa kan. Tu cerita dia, kau siapa, kita ni siapa kan. Jadi kalau fardu ain pun tak lepas, janganlah nak mengaji ilmu yang bukan-bukan ni, nanti ke laut kita semua nanti kan. Sihir kan, ini pun nak kena jaga juga ni tuan-tuan kan. Zaman sekarang ni sikit-sikit gaduh ngap, tu cerita tu kan. Tahu-tahu bengkak sana bengkak sini macam-macam kan. Jadi itu perkara yang kedua yang kalau kita lihat Nabi SAW beritahu kepada kita, beringat-ingatlah kan. Dua perkara kita dah bincang. Lepas tu perkara yang ketiga apa dia? Membunuh kan. Membunuh kan, bunuh tanpa sebab lah kan. Jangan suka-sukalah kita ni gaduh-gaduh sikit kita tikam orang, gaduh-gaduh sikit kita pun kan pancung orang kan, kita pun langgar orang, kita pun gantung orang kan. Mudah sangat kita zaman sekarang ni kadang kan. Ni negara lain lah, Malaysia insya-Allah selamat, sama-sama kita beringat kan. Yang keempat tuan-tuan apa dia? Makanan riba, harta riba, jual beli dan sebagainya. Alhamdulillah Malaysia pun dah ada dah sistem perbankan Islam bermula pada tahun 1983 dah. Dah ada, dah lahir dah masa tu dai. Belum lagi Ustaz. Bayangkan. Itu dia. Jadi maknanya dai ni beruntung dah sebab dia lahir dalam perbankan Islam dah. Malaysia dah ada sistem kewangan perbankan Islam kan. Saya lahir tahun 71, belum lagi masa tu belum ada kan. Campur-campur konvensional lah apa semua. Mak ayah kita kadang adalah kawan-kawan kita masa tu, kenalan kita nak beli barang pun kadang aku kena beli cash lah sebab tak berani nak beli ansur ni sebab masa tu tidak ada sistem lagi kan. Baik bersamaan ajil ke macam-macam lah, beli dengan harga tertangguh lah macam-macam kan. Mudharabah, musyarakah, semua kaedah-kaedah tu semua belum ada. Baru mula tahu pada 1983 dah ada dah di Malaysia. Alhamdulillah. Bahkan Malaysia pula menjadi hub perbankan Islam kan. Dan kalau kita lihat banyak bank-bank di Malaysia ni pun yang dulunya memang tidak ada sistem perbankan Islam, sekarang dah jadi dah. Window kan, perbankan nombor Islam nombor 1 dan sebagainya. Alhamdulillah kan. Jadi bermakna kalau kita masih lagi nak berurus niaga atas nama riba, memang rugi sangatlah sebab kita dah ada sistem dah kan, perbankan syariah kan. Walhal sebenarnya memang betul Nabi pun ada sebut di akhir zaman ni umat aku tidak akan selamat daripada riba, walaupun debu-debu riba. Memang bukan mudah sebenarnya, tapi dah ada dah kaedah-kaedah ulama dah keluarkan kaedah-kaedah daripada Islam itu sendiri, daripada fiqahnya, usul fiqhnya, qawaidul fiqhiyahnya, muamalah dan sebagainya, hingga terbit kan kaedah-kaedah tadi. Alhamdulillah lah. Kalau tak boleh nak lari semua kan, jangan tinggal semua. Jangan tinggal semua kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dah ada dah sistem perbankan Islam, insurans Islam pun dah ada lah, namanya takaful, dah ada dah macam-macam dah. Jadi kita ambil peluang. Untuk apa sebenarnya? Untuk selamat daripada riba. Ini 4 perkara ni dah dibincangkan sebelum ini, dan insya-Allah pada hari ini tuan-tuan dan puan kita akan bincang lagi 3 perkara, iaitu yang kelima akalul mal al yatim, makan harta anak yatim. Ustaz, sebelum kita masuk 5 dan 7 kita nak raikan dahulu soalan daripada penonton kita. InsyaAllah. Jadi daripada Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang dimaksudkan dengan anak yatim mengikut istilah syarak? Adakah anak yang ibunya meninggal adalah dikategorikan sebagai anak yatim? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Ustaz, satu soalan yang menarik berkaitan dengan yang kelima yang kita nak masuk ni. Silakan. Jadi kalau kita tengok anak yatim ni, mudah cerita dia yang kematian bapa. Kan bapaknya meninggal kan, anak lelaki yang bapaknya meninggal, anak perempuan yang bapaknya meninggal kan, yang di bawah umur baligh kan, bawah umur baligh lah kan, ataupun kaedah umumnya 18 tahun kan, itu standard lah. Tapi senang ceritanya baligh lah. Jadi kalau kan anak lelaki tadi kan, masuk umurnya 10 tahun belum baligh, ataupun 11 tahun belum baligh, ketika itu ayahnya meninggal, maka yatimlah dia kan. Begitu juga yang anak perempuan kan, ketika umurnya 5 tahun, ketika umurnya 6 tahun ayahnya meninggal. Dia meninggal dunia bukan meninggalkan dia, meninggal dunia. Meninggal dunia. Ada orang kata kan bercerai pun yatim juga, tidak kan, mati. Itu dia kan, bolehlah kita kata yatim hidup tu, betul lah tu kan. Jadi yang meninggal, yang ayahnya meninggal, yatimlah dia kan, bawah umur baligh kan. Kalau
masa anak tadi umurnya 15 tahun dah balik, laki ke perempuan, masa tu ayah dia meninggal. Itu tak dipanggil anak yatim sebab dah balik. Dah balik dah kan. Cumanya ada pendapat juga mengatakan bukan sekadar kematian ayah saja. Kalau maknya meninggal pun kan, ayahnya ada, katalah mak meninggal, anak yatim juga kan, salah satulah kan, salah satu. Jadi istilah orang Melayu disebut yatim piatu. Yatim piatu ni kata orang mungkin mak bapaknya dua-dua tak ada. Tu dia. Jadi itu antara dia punya pentakrifan tentang yatim supaya kita jelaslah, tak adalah dia dah bapak dia dah meninggal 30 tahun, dia pun dah beranak cucu, dia kata aku yatim lagi kan. Rupanya bapak dia nama yatim. Mana yatim, masya-Allah. Rupanya memang betul ada anak yatim kan. Insya-Allah. Jadi sedang betul sekalian, jawapannya adalah anak yatim itu anak yang kematian ayahnya di bawah usia baligh. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita bersama. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan topik yang kita bincangkan pada pagi ini, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sama-sama kita bincangkan topik yang cukup menarik pada hari ini berkaitan dengan 7 dosa besar. Sementara itu, saudara penonton sekalian, sama-sama kita saksikan terlebih dahulu di antara hadis Nabi yang menyebutkan berkaitan dengan 7 dosa besar ini. Nabi kata apa? Jauhilah 7 dosa besar, iaitu yang pertama sekali menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya sihir, yang ketiganya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, yang keempatnya memakan harta anak yatim, yang kelimanya memakan riba, yang keenam melarikan diri dari peperangan, dan yang ketujuhnya menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang suci. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi sedang betul sekalian, saya wawarkan sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan 7 dosa besar, khususnya berkaitan dengan makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan juga qazaf, boleh untuk kami terus di talian 1-800-881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi Ustaz dah bersedia untuk menerima persoalan berikutnya, Ustaz? Boleh. Jadi insya-Allah sama-sama kita saksikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Nurul Suryati Sudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksudkan dengan harta anak yatim? Apabila kita telah mengambil anak yatim sebagai anak angkat kita, adakah kita bebas daripada memakan harta anak yatim kerana kita telah menjaganya dengan hasil usaha sendiri? Terima kasih. Ustaz, itu soalan menarik, Ustaz, berkaitan dengan anak angkat, Ustaz. Silakan. Okey. So penanya tadi tanya apakah yang dinamakan harta anak yatim kan? Sebab memang dalam Quran pun ada cerita tentang kan, dosa makan harta anak yatim. Dalam hadis pun kan, hadis yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi harta anak yatim ialah harta yang ditinggalkan oleh siapa dia? Arwah ayah dia ataupun arwah ibunya kan. Contohlah kan. Jadi si anak tadi itu sama ada anak lelaki ke anak perempuan ke, terutama yang di bawah umur kan, bawah umur balik, dan ketika itu meninggal dunia lah salah satu kan, katalah ayah dia meninggal ke, mak dia meninggal ke. Jadi masa mak ayah dia meninggal ni ada harta, ada rumah, ada kereta, ada kan, duit, ada macam-macam lah, ada tanah dan sebagainya. Jadi harta-harta yang ditinggalkan itu namanya harta anak yatim lah. Sebab anak-anaknya semua di bawah umur.
kan? Ataupun mungkin sebahagian anak di bawah umur, katalah separuh, 3 orang dah besar, dewasa, dan 3 orang lagi kecil. Kan? Jadi bermakna secara automatik abang-abang, kakak-kakak yang dewasa ni, dia kena jaga harta yang ditinggalkan oleh mak ayah tadi itu dengan sebaiknya. Sebab apa? Sebab di bawah tu ada 3 lagi anak yang di bawah umur, anak yatim. Jadi bermakna automatik kakak dia, mak abang dia jadi pemegang amanah. Jadi dia kena gunakan harta tadilah, kan, katalah duit simpanan yang ditinggalkan untuk adik-adik dia, ataupun rumah tadi tu, tanah tadi tu ada yang terjual, masing-masing dah dapat bahagian. Jadi termasuklah 3 orang lagi adik yang kecil tadi di bawah umur. Jadi abang kakak dia tu kena jaga harta tadi tu dengan sebaik-baiknya. Untuk belanja dia lah, pergi sekolahnya, beli pakaian raya, nak beli kasut ke apa semua, kan. Jangan kakak abang tadi duk joli duit tadi. Sebab masing-masing dah ada duit, kamu nak joli duit kamu lah. Duit adik-adik jangan, sebab adik di bawah umur. Kan? Ni anak yatim ni. Kalau boleh kita gunakan harta anak adik-adik tadi tu, anak yatim tadi tu untuk pengurusan boleh. Katalah ni nak hantar dia pergi sekolah, kan? Nak bayar yuran sekolah ke, nak daftarkan pergi sekolah, kan? Isi minyak RM10, RM20 motor ke, boleh gunakan harta anak yatim untuk pengurusan tu boleh. Tapi jangan terlalu banyak lah. Kan? Mentang-mentang boleh guna, kita pun enjoy beli kereta baru. Oh, ini kereta ni nak hantar kamu pergi sekolah ni, tapi kereta baru. Yang nak beli tadi tu, kita tu niat ni, oh inilah masa aku nak beli kereta ni, ni tengok ada duit cash 20-30 ribu ni, boleh tangkap sebiji kereta ni, contoh kan. Oh, kita buat alasan, oh nak hantar kamu pergi sekolah, nanti kamu senang lah apa semua, tapi rupanya kita dengan tujuan kita pakai duit si anak adik yang apa di bawah umur anak yatim tadi. Ni antara dah dikira kategori dosa lah. Kan? Jadi sebenarnya harta anak yatim ni, kakak tadi tu katalah ayah meninggal, maknya hidup. Jadi mak jadi pentadbir. Kan? Mak boleh gunakan harta anak-anak yang di bawah umur anak yatim tadi tu, boleh, tapi sekadar jumlah yang berpatutan untuk pengurusan. Kan? Tak salah. Dan katalah ada peluang-peluang bagus, simpan duit ini dalam akaun-akaun tertentu, contoh macam tabung haji ke, ASB ke, nanti dapat keuntungan dia, keuntungan tu boleh digunakan untuk belanja, boleh. Dan sebab saya Umar pun ada mengatakan, dan perniagakanlah harta anak yatim, kan? Tapi dengan cara yang baik lah. Jangan kita ambil kesempatan pula, kita niaga lepas tu melingkup. Itu kita tanggung, kan? Jadi boleh sebenarnya harta anak yatim ni boleh diurus dengan sebaik-baiknya untuk masalah anak yatim tu sendiri, kan? Jadi di situ kita boleh ambil lah cas pengurusan, kan? Boleh sebenarnya, tak masalah. Tapi berpada-padalah, berpatutan lah, kan? Jadi macam sekarang ni pula, kita dah ambil anak angkat kita ni anak yatim, kan? Anak yang di bawah umur balik tadi tu, kita ambil, kita pun jaga, kan? Barakat insya-Allah. Sebab Nabi ada menyatakan dalam hadis, bila mana di dalam rumah kamu ada anak yatim, jadi sebab tu mana-mana keluarga yang kematian salah satu daripada ibu dan ayahnya, di dalam rumah tu ada anak yatim, Nabi kata rumah tangga ni adalah rumah yang barakah. Kan? Bila mana anak yatim nanti diuruskan dengan sebaik-baiknya, dididik dengan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya, barakah rumah ni. Tapi kalau anak yatim tadi dimonopolate, oh aku jaga anak yatim ni, aku jaga anak yatim, kita pun collect duit sana, collect sini, lepas tu kita joli duit tadi tu, ni minta maaf kita tak ada tujukan siapa-siapa, tapi ialah kita kena beringatlah, kan? Sebab kadang orang kita ni, orang Malaysia kita alhamdulillah bermurah hati, mudah nak bantu sana bantu sini, jumpa dekat petrol pump kita membagi duit, juga bawah jambatan pun kita bagi duit. Rupanya ada orang yang monopolate anak-anak yatim ni, kan? Bayangkan di benda ni dah berlaku di Malaysia pun, kalau tak silap TV3 dulu pun ada buat rancangan 99 pun dah masuk dah, kan? Collection 1 bulan tu cecah juta, 10 juta, 20 juta gunakan anak-anak yatim ni, kan? Allahu akbar. Jadi sebab itu jangan kita lakukan perkara ini, sebab perkara ini sangat dicegah. Memang betul Nabi ana waqafil yatim, kan? Nabi sebut begini, aku dengan anak yatim ni macam ini. Bila sebut macam ni maknanya terlalu rapat lah, terlalu dekat. Jadi jangan ayah anak yatim, jangan biarkan anak yatim, sebab Nabi sangat sensitif. Sangat sensitif, kan? Jadi sebab itu Nabi sebut mana-mana rumah yang di dalamnya ada anak yatim, ini adalah rumah yang barakah, kan? Tapi bila anak yatim dijaga betul-betul lah, diuruskan betul-betul lah. Tapi kalau anak yatim dianiaya, kan, dimonopolate, kan, disakiti, kan? Ini memang akan kata orang, tunggu masa balak bencana akan datang je lah, kan? Jadi jangan kita monopolate. Jadi sebab itu dalam situasi siapa-siapa yang mengambil anak angkat tu pula anak yatim, alhamdulillah, masya-Allah,
mudah-mudahan rezekinya murah, rumah tangganya bahagia, kan? Ini contohlah, kan? Tapi macam tak biasalah, hantar marah tu biasa. Jangan pula fikir anak yatim tak boleh dimarah, kan? Anak sendiri pun kita marah, anak sendiri pun kalau perlu kita rotan untuk tujuan kita mendidik. Begitu juga anak yatim, kan? Jangan kata tak boleh marah, marah apa salahnya, kan? Pukul kalau perlu, benda tu perlu dididik, sila, tak masalah. Cuma jangan mudah-mudahlah. Mula mudah-mudah kita nak tendang dia, kita nak terajang dia, kita pun kan, gunakan mereka ni untuk buat kepentingan kita pergi kerja macam ni tak boleh lah, kan? Jadi sebab itu dalam situasi begini, kan, kalau kita lihat apa yang telah ditanyakan tadi, alhamdulillah, ini memang satu perkara yang kita nak kena faham sungguh-sungguh. Kadang ialah mungkin dalam ramai kawan-kawan kita ni mungkin ialah tak ada anak, tak ada zuriat, kan? Mungkin salah satu asbab dia dengan ambil anak angkat ke, yang dia ni anak yatim ke, kan? Ialah kadang orang duk fikir juga, aku ambil anak angkat, mak bapak dia hidup lagi, nanti bila dia dah besar dia balik kat mak bapak dia, dah pening kepala aku pula. Contohlah, walaupun buat macam-macam surat lah apa semua, itu yang kadang ada separuh tu sampai tukar bin, kan? Binti itu bahaya. Sebab kononnya tak nak pergi jumpa mak bapak dia balik, dia pun tukar bin, tukar binti. Tak boleh, bahaya, kan? Hukumnya pun haram, kan? Jadi mungkin dia fikir-fikir, tak apalah, aku ambil lah anak yatim piatu ni, bapak tak ada, mak tak ada, kan? Itu supaya mudah tadilah dia pun boleh curahkan dengan sepenuh kasih sayang, kan? Dia anggap inilah macam anak dia sendiri, Allah dah datang kepada dia, kan? Mudah-mudahan mungkin ada lagi barakah-barakah yang akan datang kemudian. Jadi situasi begini, kan, memang kalau kita rujuk kepada hadis Nabi SAW tadi, itu antara salah satu perkara yang namanya dosa besar, memang kita dicegah untuk melakukannya. Kalau kita buat juga, maka tunggulah saat kebinasaan. Salah satunya ialah makan harta anak yatim. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian, rumah yang ada anak yatim ada keberkahannya. InsyaAllah, mudah-mudahan menjawab persoalan daripada sahabat Facebook kita. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada sahabat pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Haji Tukinon? Saya Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kutai Johor. Apa khabar Haji Tukinon? Ustaz dan Da'i, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Haji Tukinon sihat? Saya doakan mudah-mudahan sehat. Persoalan pagi ini Ustaz, saya nak tanya lah Ustaz. Saya tak sengaja Ustaz, rupanya yang saya makan ni harta anak yatim. Jadi nak minta pandangan atau pendapat Ustaz. Macam mana cara saya nak bertompat ke, nak bersihkan balik ke yang dah termakan harta anak yatim. Itu sajalah persoalannya pagi ini Ustaz, ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup baik daripada Tuan Haji Tukinon kita berkaitan dengan tak sengaja makan harta anak yatim. Apakah benda yang perlu dilakukan Ustaz? Silakan. Yalah, ini pun antara perkara yang kadang berlaku dalam masyarakat, kan? Cuma kita sedar tak sedar, kan? Ataupun buat selamba je, tak kisah, kan? Jadi sebab itu memang larangan ni jelas dalam Quran pun Allah sebut, innal ladzina yakuluna amwala yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dan siapa-siapa yang makan harta anak yatim, sesungguhnya yang dimakan itu bukan bukan ayam, bukan kambing, bukan lembu, bukan duit, tapi yang dimakan itu adalah bara-bara daripada api neraka, dan kelak di akhirat dia akan dihumbankan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, kan? Jadi bila mana ialah mungkin peringkat kadang dia boleh berlaku sedar tak sedar makan tu, kadang ialah mungkin dulu dia tak tahu, kan? Bila ingatkan suami meninggal ataupun isteri meninggal, ada tinggal harta, dia pun lah aku pakailah harta ni, kan? Aku makanlah, lepas tu aku bagi guna anak-anak, kan? Rupanya ada portion-portion tertentu. Sebab tu dalam Islam pun ada faraid. Kalau suami meninggal berapa bakinya, isteri meninggal berapa pula bakinya, ada dah bahagian-bahagian tertentu, kan? Itu satu, kadang dia tak tahulah, makna jahil, tak ada ilmu. Ataupun kadang dia dah tahu dah, ini bukan hak aku semua ni, anak-anak ada bahagian, aku pula ada anak ramai bawah umur ni, suami, kan? Makna itu harta yang ditinggalkan oleh pasangan dia, suami ataupun isteri, kan? Jadi tapi masa tu terdesak, tak ada kerja, Covid pula dah sekarang ni, kan? Susah dah macam-macam lah apa semua, terpaksalah, kan? Nak kena guna juga duit ni, nak bayar tu, nak bayar ni, walhal hutang tu hutang dia, bukan hutang anak pun, tapi terpaksa, kan? Gunakan situasi tadi tu, kan? Tapi dah sampai satu tahap kita pun merasa memang bersalah lah. Tadi kita buat pun, pertama tadi mungkin kita buat sebab kita jahil, kita tak ada ilmu. Yang kedua tadi kita dah tahu dah benda ni tak boleh, tapi dah terdesak, kan? So akhirnya
lahirlah rasa bersalah dalam diri kita, kan? Jadi bila ada rasa lahir bersalah tu, alhamdulillah, itu petanda baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kasih dan sayang pada kita, Allah campakkan rasa. Kalau Allah tarik rasa, lagi bahaya. Kan? Kita akan langgar terus, makan lagi, kan? Ini bahaya ni. Tapi bila Allah bagi rasa, alhamdulillah. Jadi bila dah ada rasa tu, macam mana kita nak melayan rasa tadi tu? So akhirnya kita cari jalan keluar lah. Kita ingat-ingat balik berapa yang kita dah termakan. Boleh, benda ni boleh balik, insya-Allah. Macam kita berhutang tu, Ustaz. Ya, dia jadi macam berhutang lah. Kan? Jadi berapa yang kita dah termakan. Duduk, relax, tenang, fikir-fikir balik. Kan? Oh, aku ada termakan banyak ni. Kita letaklah anggaran. Letak jumlah anggarannya berapa, lepas tu kita tambah sikit. Tambahlah 5% ke, 10% ke. Beritahu, ini jumlah yang aku terhutang dengan anak-anak aku. Walaupun anak-anak dah besar lah. Kan? Walaupun anak-anak sekarang mungkin dah besar dah. Kan? Dah sekolah menengah dah. Dah tak bukan yatim, bukan umur yatim dah. Tapi masa dia makan dulu, anak tu bawah umur yatim. Jadi maknanya dia jadi terhutang lah. Kan? Jadi maknanya dia kumpul satu. Lepas tu tak payah cerita pun tak apa. Kan? Itu kaedah dia. Kan? Bukan semua dosa, salah kita nak kena cerita. Ini Islam ni beza. Islam bukan macam Kristian ngadu dosa dekat padri. Padri pun banyak dosa juga, pening kepala tu cerita dia kan. Ni kan. Jadi kita ngadu berdosa dengan Allah. Minta ampun dengan Allah. Kan? Yang tadi tu, yang contoh macam anak-anak tak faham situasi tu, jangan cerita. Kan? Kecuali nanti dah sampai tahap dia nak bercerita, silalah. Kan? Dia kata abah, ayah, abah, mak tak boleh nak bayar duit kamu, sebab dah begini, jadi itulah minta halal. Kan? Anak kata, yelah kalau tak halal kan bukan boleh dapat pun, kami halal lah, tapi dalam keadaan tadilah. Kan? Dia boleh terima, tak boleh terima. Ini pun ada situasi yang bukan mudah-mudah. Kita boleh cerita sewenang-wenang, so cuma kita nak kena beringat. Jadi kita kumpul baliklah berapa jumlah ada tadi tu, atau pulanglah macam mana kita nak buat. Kan kita nak masukkan dalam saving dia orang ke, kan kita pegang buku saving dia orang, kita nak masukkan kat situ ke, ataupun kita nak masukkan dalam akaun tabung haji dia ke, ataupun tiba-tiba anak-anak ni ada hajat apa-apa tertentu nak beli apa-apa ke, kita belikan kasut ke apa ke, bihaf tadi tolak balik di situ. Boleh, tak ada masalah. Jadi dalam situasi begini, bila mana Allah campakkan rasa bersalah tu, itu satu nikmat. Kita layan dan kita cari jalan keluar dan untuk selepas daripada dosa tadi. Sebab bila kita langgar tadi tu, sama ada tahap pertama tadi yang kita jahil, ataupun tahap kedua yang kita dah tahu tu, bila kita buat tu bermakna kita dah berdosa dah. Selagi tidak ada satu turning point yang kita declare bahawa, oh cukup dah, aku tak nak buat lagi benda ni dah. Aku sudah dah, benda ni salah dah. Aku azam, aku nak pulang balik dah. Duit ni kepada anak-anakku. Jadi bila tak ada turning point tadi tu, tak ada dia punya kalau mana kalau kita pergi buat umrah tu miqat lah tu kan. Kita nak pasang niat kat mana tu. Jadi kalau belum ada dia punya point tu, selagi tu dosa tu berjalan, jalan. Jadi bila kita dah sedar, kita tak sentap, kita pun dah habis satu tekad, okey aku nak selesaikan benda ni, berhentilah dosa tu. Kan? Tinggal kita selesaikan sikit satu. Kalau memang kita rasa-rasa anak tu boleh diajak berbincang dan sebagainya, dia pun faham, kan? Kita pun sebut, tak apa abah, ayah, kami maafkan abah ayah, kan? Halal tu cerita lain. Contoh halal katalah, halal cerita lain kan. Dia kata, tapi dia kata kami maafkan ibu ayah sebab kami pun tak tahu ayah masa itu situasi macam mana. Ayah dah jaga kami, besarkan kami, ini satu pengorbanan yang besar kan. Jadi kami halalkan pula. Alhamdulillah selesailah. Kan? Itu antara perkara yang perlu kita maklumi bersama. InsyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, rasa bersalah itu merupakan satu nikmat pada Allah SWT. Jadi sekiranya ada pernah termakan harta anak yatim, maka pulangkanlah kembali hak mereka, insyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, satu perbincangan yang cukup menarik pada pagi ini. Nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengannya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi.
Menganyam rotan dijadikan lokan untuk menangkap si ikan keli. Tanyalah Ustaz ingin sampaikan ilmu bermanfaat di pagi hari. Alhamdulillah sudah menonton sekalian. Kembali kita bersama dalam secara langsung rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru membincangkan topik berkaitan dengan pengajian hadis, iaitu berkaitan dengan 7 dosa besar. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita mengenengahkan 3 dosa besar yang terakhir, kesinambungan daripada topik ataupun tajuk yang dibincangkan sebelum ini, iaitu berkaitan dengan makan harta anak yatim, lari dari medan perang dan juga qazaf. Jadi sedang pertua sekalian, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan makan harta anak yatim, dan sudah semestinya benda ini berkaitan dengan isu-isu semasa dan juga banyak berlaku di sekitar kita, dan sudah semestinya banyak persoalan-persoalan yang ingin diajukan dan mendapatkan jawapannya daripada yang berbahagia ustaz kita. Jadi jom sama-sama kita raikan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, iaitu dari Puan Zaliha Haji Muhammad Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah hukumnya mengambil duit anak yatim dengan niat untuk meminjam tapi tanpa pengetahuannya kerana malu, tetapi telah membayarnya kembali secara beransur-ansur? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Naim daripada Kampung Setanggi, Johor Bahru. Ustaz, silakan. Hukum dia tak salah, kan? Hukum dia haruslah, kan? Jangan kan? Dia yang jatuh berdosa tu kalau dia memang nak ambil, tu dia kan. Saja-saja nak. Saja-saja nak ambil, nak makan, lepas tu tak nak bertanggungjawab. Tak boleh lah, kan. Jadi dalam situasi macam tadi lah kita bincang tadi kan. Yang pertamanya mungkin kita terambil, dan kita terpakai, kita terpinjam dalam keadaan memang kita tak mengaji. Oh ini anak aku kan, anak aku memanglah, tapi dia kata maknya meninggal. Maknya meninggal. Jadi walaupun memang anak dia, ben dia memang anak dia, tapi kan mak dia tadi ada tinggalkan harta, bapaknya tadi kan ada tinggalkan harta untuk dia. Jadi yang kita punya lah. Dan untuk anak tu untuk anak. Jadi untuk anak tu mana kita kena uruskan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita terpakai. Jadi bila terpakai, tadi mungkin kita sebab jahil, okey, dan memang benda tu tetap salah dan berdosa, kita minta ampun banyak-banyak. Lepas tu kita kena azam untuk kembalikan duit tersebut. Kan? Ataupun kaedah yang kedua tadi tu, kita tahu ini harta anak yatim. Kan? Tapi terpaksa nak pakai, terpaksa nak pinjam. Kan? Tapi kita ada niat nak pulangkan balik. Itu tak apa, selesailah. So mana kita perlu, katalah sehari dua lagi kita akan dapat duit nak settlekan kes ni, tapi terdesak hari ni kita guna dulu duit ni, kan? Nanti bila dapat kita top up balik, selesailah. Kan? Dia tak jatuh berdosa. Yang jatuh berdosa itu kalau sengaja ambil, tak nak pulang balik, alah aku banyak berhabis untuk anak-anak aku ni, kan? Tiba-tiba anak aku pandai-pandai pula nak berkira untuk aku. Dia bukan isu berkira, isunya duit tadi tu, bahagian tadi tu adalah tetap bahagian harta anak yatim. Kan? Jadi kalau nak gunakan elok-elok. Kan? Pinjam pulang balik. Kan? Kalau nak niagakan untuk kepentingan anak-anak tadi, bawah umur anak yatim, elok-elok gunakan dengan sebaiknya. Kan? Jadi perkara ni adalah jelas sebenarnya. Kan? Jadi cumanya begitulah, jangan kita memandang perkara ni mudah-mudah. Sebab kadang bila kita dah terbiasa sikit-sikit pakai, sikit-sikit pinjam, kan? Nanti terlajak. Bila terlajak, bila anak tu nak makan, anak tadi nak guna untuk keperluan tertentu, tak ada. Bila tak ada pula, nanti orang bising, kan itu banyak lagi, ada 5,000, ada 10,000 ni, kenapa tiba-tiba boleh hilang kosong gitu saja? Dah mula jadi isu dah. Dia akan timbul fitnah. Jadi bila dah timbul fitnah, susahlah. Jadi dalam situasi begini sebenarnya pengurusan tu. Jadi yang menjaga anak yatim ni, sama ada ibunya ke, ayahnya ke, ataupun siapa-siapalah, madrasah-madrasah ke, asrama anak yatim ke, yang macam-macam banyak tadi itulah, yang namanya ibu angkat ke, ayah angkat ke, siapakah pakcik, makcik ke, selagi mana menguruskan harta anak yatim, uruskanlah dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah dia akan dapat barakah banyak daripada Allah SWT. Walaupun mungkin ada kala-kala tertentu dia terdesak, dia kata kesempitan wang, tapi mungkin ada jalan keluar dia. Tidak semestinya kita mudah-mudah nak gunakan jalan kaedah tadi tu, sebab takut tadilah bila kita mengambil kaedah mudah-mudah, nanti kita jatuh jadi orang tak amanah. Bila tak amanah, susah nanti. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi pastikanlah kita berhati-hati dengan harta anak yatim ni. Sebab apa? Bila mana seperti mana yang Ustaz kongsikan tadi, ayat Al-Quran menyebutkan berkaitan dengan sekiranya kita memakan harta anak yatim, sebenarnya kita sedang memakan bara-bara daripada api neraka. Mudah-mudahan Allah jauhi kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, pada saat ini kita ada penonton yang sedang berada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti Rohani, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu Siti Rohani, soalan pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Ibu Siti Rohani.
Saya ingin bertanya pada Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya. Ya, silakan Ibu. Seorang ibu membeli anak yatim. Kemudian tu dia tinggal bersama-sama dengan suami baru dia. Satu rumah dengan bapa mentua keluarga lah. Suami baru ni pula tak ada kerja tetap. Jadi seorang ibu ni tadi dapat bantuan daripada sokso suami yang dulu. Jadi dia belanjalah makan sama-sama. Kalau termakan tu macam mana Ustaz? Okey. Yang tak ada kena-mengena ni termakan saya kata. Tahu saya harga anak yatim seposen pun kita tak boleh makan kan. Saya nak itu saja Ustaz pertanyaan saya. InsyaAllah Ibu Siti Nurhani kita. Terima sebab kasih. kita duduk satu rumah mesti ada termakan. Betul. InsyaAllah Ibu Siti Nurhani, terima kasih. Soalan pagi ni. Jadi satu soalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang baik berkaitan dengan berkahwin lain, si ibu berkahwin lain. Yalah, ini pun situasi kan. Sebab tu memang banyak pertanyaan, persoalan dalam bab makan harta anak yatim ni. Kadang macam tadilah mungkin kita nampak perkara ni mudah aja. Siapa yang tidak melalui mungkin dia tak ada masalah, tapi bagi yang melalui situasi-situasi macam ini dia akan terbuka mata untuk berfikirlah. Jadi sebab tu kenapa 1500 tahun dulu lagi Nabi dah bagi tahu dah kan, jagalah elok-elok, jagalah baik-baik anak yatim, hartanya pula jangan mudah-mudah dimakan, dipakai kan sewenang-wenangnya. Jadi dalam situasi tadi ni kan, jadi memang kena beringatlah kan, kita dah duduk dalam situasi macam ini. Dalam masa yang sama pula pak mertua tahu ini ada anak yatim, maknanya cucu aku ni cucu yatim, cucu anak yatim, cucu yatim sebenarnya. Lepas tu suami baru pula dia kena tahu kan, aku menikah dengan isteri yang ada anak. So makna bapa dia pula, suaminya dulu dah meninggal kan, maknanya meninggal, jadi aku pun kahwinlah dengan isterinya kan, so balunya kan. Jadi dan dia orang ni ada anak bawah umur kan, ada harta yang ditinggalkan. Makna syukur, maknanya kalau tidak dah menjadi satu tanggungjawab. Pak mertua kena tengok cucu dia kan, cucu baru ni kan, suami baru ni pun nak kena tengok anak tiri dia kan, cucu tiri satu, anak tiri satu, dah jadi satu tanggungjawab. Tapi alhamdulillah maha kuasanya Allah SWT, Allah dah jadikan situasi ni kan, pak mertua tak payah gaduh-gaduh pasal cucu tiri dia, suami baru pula tak payah gaduh-gaduh tentang anak tiri dia, sebab dah ada dah jaminan makanan untuk dia tu, dah ada dah dengan rezeki yang ditinggalkan oleh arwah si ayahnya. Jadi apa yang perlu dijaga ketika ini? Jagalah. Jangan mudah-mudah kau makan. Sebab ibu tak bekerja. Adalah kau tak bagi kerja, kau tak bagi sumbangan, kau legokan apa situasi sekalipun, walaupun ini bukan anak aku, ini anak tiri aku, tapi kau dah berkahwin dengan mak dia, dah jadi satu tanggungjawab. Kan? Jadi perkahwinan ni bukan namanya kahwin je. Dan bukan nak pasangan hidup je. Perkahwinan itu adalah tanggungjawab, pengorbanan. Kan? Awak pun dah jadi suami, awak dah jadi ayah. Secara automatik awak kahwin tu awak dah jadi ayah dah. Bukan suami je, ada ayah. So maknanya ayah, suami kan ada tanggungjawab, ketua keluarga, ayah. Jadi kena cari nafkah. Kan? Jadi dalam situasi ni, bab nafkah untuk makan minum anak-anak, kan, kita tak bening kepala. Ada makan dia. Cumanya dalam situasinya kita kena beringatlah. Jangan senang-senang makan. Tapi nak macam mana, dah duduk satu rumah. Jadi dalam situasi begini caranya kena give and take. So katalah portion makan tu berapa keluar. Kan? Ni dia. Kali katalah hari ni, waktu ni, bulan ni, minggu ni terpaksa guna duit ni. Bulan depan, minggu depan mungkin kena pakai duit lain. Cover balik, tutup balik. Jangan kita ingat tak ada penyelesaian. Ada. Kan kaedah kalau kita tengok cerita pasal riba ni berbelit-belit. Kan pun ada jalan keluar dia. Selagi mana kita mahu, itu kita tengok hebatnya Islam ni. Kan kasih sayang Allah tu memang nampak sangat. Allah nak selamatkan kita ni daripada riba. Kan Allah nak selamatkan kita ni daripada makan harta anak yatim. Nabi nak selamatkan, ada kaedah dia, ada cara dia. Cumanya macam tadilah, kita ada rasa ke tak ada rasa. Kan kalau Allah dah sentap rasa tu, Allah tak bagi rasa, itu main langgar tu. Alah, sikit je kan, sikit-sikit pun lama-lama jadi bukit kan. Jadi sebab itu kenapa dinamakan dosa makan harta anak yatim ni dosa besar kan, dosa besar kan. Kalau kita tengok perbahasan kenapa dinamakan dosa-dosa besar kan, kalau selalunya kita duk kadang-kadang separuh tu duk cakap alah ni dosa kecil, ni dosa besar kan.
Sebenarnya kalau ikutkan dosa ni dia tak ada kecil, semua dosa besar. Semua dosa besar. Sebab bila kita berdosa dengan siapa? Kita buat salah dengan Allah. Macam kau buat salah dengan raja, betul tak kan? Walaupun kecil dia tak besar. Walaupun kecil kan. Katalah kita pergi jumpa raja kan. Kita buat apa? Kan kita piak telinga dia. Jumpa raja kita main telinga dia. Saya jumpa dai, saya main telinga dai boleh lah. Betul tak kan? Kan gitu kan. Guru dengan murid apa? Satu lagi sebab yalah dai kecil, saya besar kan. Saya boleh main telinga kan. Tapi kalau pergi istana tiba-tiba main telinga raja. Jadi sebab tu kalau kita faham dosa ni dia tak ada kecil, semua dosa besar. Sebab kenapa? Sebab kita bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita langgar Allah Subhanahu Wa Taala kan. Itu satu, tapi ada perbahasan yang dinamakan dosa besar tu apa dia? Dosa yang ada hukuman dia. Yang dosa yang akan dibalas dengan api neraka. Dosa yang akan dibalas dengan azab. Kalau kita tengok cerita pasal makan hati anak yatim ni. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Memang hujung tu Allah beritahu akan diumbankanlah dia dalam bara-bara api neraka. Yang dimakan tu adalah bara-bara api neraka dan dia akan diumbankan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Jadi dah jelas, dah clear dah kan bahawa memang ada azab dia. Jadi bila apa-apa kesalahan yang kita langgar ni, hujung dia tu ada cerita azab, cerita seksaan, maka besarlah dia. Jadi bila besar ni kita nak kena beringatlah. Takkan kita suka-suka buat, kita langgar, kita tak ambil endah dan sebagainya. Jadi bila dah tercetus rasa tadi tu, kita cari jalan keluar. Cari jalan keluarlah. Walaupun memang betul harta yang ditinggalkan oleh arwah ayah dia tu anak ni akan dapat sampai dia besar. Alhamdulillah lah, maknanya ayah tiri dengan datuk tiri ni dia tak payah gaduh sangatlah tentang cucu tiri ni sebab dah ada rezeki dia, kata orang terjamin lah. Daripada sok-sok tu ada sampai anak tadi katalah umur besar, umur 18 ke umur 21 ke, dah selesai. Jadi dalam situasi begini sepatutnya ayah tiri dengan atuk tiri ni dia akan jadi motivasi lah untuk bekerja keras nak menyara dia orang ni. Aku nak ambil berkat jaga anak yatim ni. Anak yatim dah duduk dalam rumah aku ni, alhamdulillah Allah datangkan berkat. Jadi aku nak kerja sungguh-sungguh gigih nak menyara hidup dia pula. Supaya walaupun aku ni bukan bapa dia darah, bukan bapa kandung, bukan darah daging dia, tapi paling tidak aku akan berbakti seperti mana ini anak kandung aku sendiri. Dijadikan azam, dijadikan tekad. Sebab ini dia dengan berkat hadirnya anak yatim ke rumah mereka. InsyaAllah. Jadi itu adalah jawapan yang cukup menarik. Mudah-mudahan menjawab persoalan daripada Ibu Siti Rohani kita berkaitan dengan keluarga ataupun bapa tiri dan juga datuk tiri yang memakan harta anak yatim tersebut. InsyaAllah. Jadi Ustaz, kita dah nak beralih kepada dosa besar yang berikutnya berkaitan dengan berlari daripada medan perang. Jadi sekejap kita menantikan persoalan pada pagi ini insyaAllah berkaitan dengan lari daripada medan perang. Namun sebelum tu Ustaz, kita masih lagi menunggu signal untuk soalan dah. Okey, soalan yang Ustaz adalah daripada Wadok. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ada panggilan penonton di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ismail dari Sungai Buloh. Ya, Tuan Ismail, apa khabar? Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, seperti biasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kebaikan insya-Allah, Tuan Ismail. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, soalan saya tanya Ustaz. Sini saya ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya tanya, mengapakah situasi menuduh berzina ini dituju khas pada wanita sahaja tetapi tidak pada lelaki? Okey, yang kedua, mengapa Islam begitu menitik beratkan supaya kita menyayangi dan memuliakan anak-anak yatim? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang cukup berkaitan dengan Tuan Haji Ismail. Yang pertama, mengapa qazaf ni hanya merujuk kepada wanita? Kenapa tak lelaki? Sebab lelaki pun kadang teranaya, Ustaz. Yang keduanya Ustaz, berkaitan dengan kenapa Islam ini memberikan hikmah cukup besar untuk kita menjaga anak yatim, Ustaz. Saya ambil soalan yang kedua dulu. Kita jawab soalan yang kedua dulu, Ustaz. Kita jawab soalan yang kedua dulu. Jadi memang cerita dia kenapa tu memang jawapannya dah ada dalam Quran, jawapannya dah ada dalam hadis. Jadi kalau kenapa suruh jaga anak yatim? Sebab Nabi jaga anak yatim. Ana wakafil yatim, Nabi sebut. Aku adalah penyamin bagi anak yatim. Jadi kalau dah Nabi buat, kita kena buatlah. Dah memang anak yatim ni dia perlukan bantuan. Ayahnya meninggal, maknya meninggal, dia tongkang-kanting, nak membesar, tak ada harta, tak ada apa. So maknanya siapa yang mengambil? Sebab tu ada janji-janji gembira kepada mereka yang menjaga anak yatim ni. Bawa anak yatim ke rumah mereka, dijadikan anak angkat, dididik macam anak kandung sendiri. Barakah
berkahlah rumah tangga tersebut. Sampai Nabi kecam dah siapa yang manipulat anak yatim, siapa yang menyakiti anak yatim. Tunggulah saat kehancuran untuk dia. Kan? Jadi sampai kalau kita lihat sebenarnya bahkan Nabi meraihkan anak yatim ni pada bulan Muharram, kan, pada Yaumul Ashura, kan, pada tanggal 10 Muharram tu. Kalau kita tengok, ini antara amalan Nabi para sahabat daripada dulu, kan. Dan sekarang ni dah terbalik dah, kan, kita raikan anak yatim bulan puasa. Bulan puasa sepatutnya tak payah makan, kan. Makan malam lah, bukan tak payah makan kan. Tapi kadang anak yatim bulan puasa lah pecah perut nak makan dah, kan. Jemputan sana, jemputan ni, bagus bukan tak bagus, kan. Bagus alhamdulillah, tapi habis bulan puasa anak-anak ni tak makan dah. Jadi biarlah kalau nak bantu tu bantu dalam bentuk berpanjangan. Kita hantarlah, kita tak raikan dekat, contohlah tak pergi restoran besar-besar pun tak apa, sebab itu pun satu masalah juga. Sampai tengok buka puasa dah lepas dah. Jam sangkut dalam jam, kan. Kita nak ambil fadilat berbuka puasa tadi tu, tapi lala dapat fadilat more, kan. More tak ada fadilat dia, kan, cuma berebut kuih je lah, kan. Jadi dalam situasi begini, memang kalau kita lihat Nabi menyapu-nyapu, mengusap kepala anak yatim pada tanggal 10 Muharram, kan. Jadi kalau kita boleh faham, anak yatim ni kita kena jaga macam tadilah. Lagi bagus kita peruntukkan makanan bulanan dia, hantar beras, hantar apalah keperluan dia ke rumah-rumah tadi, tu lagi bagus daripada kita raikan pada sempena-sempena tertentu lepas tu tak ada cerita dia, kan. Jadi memang anak yatim ni sangat-sangat kita kena ambil perhatian, jaga sungguh-sungguh, sebab Nabi buat benda ni dan balasan ganjaran daripada Allah tu sangat besar bagi mereka yang berbuat baik, dan siapa yang menyakiti ni pun ganjarannya, balasannya, dia punya hukumannya pun besar juga di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah. Jadi sudah betul sekalian Ustaz, untuk jawapan bagi persoalan yang kedua berkaitan dengan kuasa tersebut, kita nak hold dahulu. Jadi bagaimana teruskan bersama dengan kami sidang betul sekalian untuk mengetahui jawapannya dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini menerusi Majlis Ilmu di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, membincangkan, membualkan topik berkaitan dengan 7 dosa besar. Dan Alhamdulillah, sepanjang tempoh sejam kita bersama langsung sebentar tadi, telah pun banyak yang kita ketahui berkaitan dengan salah satu daripada 7 dosa besar, iaitu memakan harta anak yatim. Jadi jom sama-sama kita nak beralih dengan yang berikutnya berkaitan dengan dosa lari dari medan perang. Namun sebelum tu, sidang penonton sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian. Dan kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita yang pada saat ini sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita bersama di dalam menyebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan ianya menjadi salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala buat bekalan akhirat kelak, insya-Allah. Jadi jom Ustaz, kita nak beralih ke persoalan berikutnya daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seorang pejuang yang keluar dari barisan perang kerana takut, adakah ia sama seperti lari dari medan peperangan? Adakah dosa besar lari dari perang akan membinasakan pahala amalan seseorang itu? Adakah perintah perang ini dikhususkan pada kaum lelaki sahaja atau termasuk kaum wanita dalam jihad fisabilillah? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada 3 soalan di situ Ustaz. Ustaz silakan. 3 dalam 1. 3 dalam 1. Okey. Jadi dia pada dasarnya perang ni, kan, maknanya yang nak jadi prajurit tentera, kan,
tuntutan pertamanya laki. Tapi kalau dah tak ada laki tu perempuan kena pergi perang lah. Sebab tu kalau kita lihat sejarah di Semenanjung Melayu, Malaya ni dulu, kalau kita lihat dulu pun ada pejuang-pejuang kita ni sebahagiannya dari Sri Kandi juga. Kalau kita tengok kisah-kisah belakang kan. Ialah sebab masa tu mungkin orang laki kurang ataupun laki tak ada. Contohlah, ataupun laki pun dah lupus, kita pun tak pasti macam mana kan. Cumanya perintah berperang ni pada dasarnya pertama kalau negara itu ada laki ada perempuan, keutamanya kepada lelaki kan. Mengambil macam-macam hujah lah, salah satu hujahnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa lah kan, lelaki itu lebih kuat daripada wanita kan. Itu satu kan. Tapi dalam situasi hari ini kalau kita tengok kan, tentera pun ada yang lelaki ada perempuan, itu terpulanglah, mungkin ada dia punya ratio ke bagi-bagi dia macam mana dia punya kaedah dan pengiraan, ataupun mungkin ada kepakaran tertentu yang orang lelaki tak ada kan. Mungkin kat perempuan tu ada kepakaran atau pasal over jugalah kan. Kalau tidak sayanglah, rugilah, sebab menjaga keselamatan negara ni satu perkara yang wajib kan. Jadi jangan ingat saja kalau menjaga negara ni tentera-tentera yang jaga perbatasan saja ataupun polis yang jaga keselamatan. Tak, kita pun rakyat pun anak-anak sekarang ni zaman Covid ni kan, kita frontliner kan. Kan. Jadi maknanya menjaga tu, bila sebut menjaga tu semua kena jagalah. Pemimpin, cara pemimpin punya penjagaan, so rakyat cara rakyat punya penjagaan lah. Untuk apa? Untuk jaga keselamatan negara ikut undang-undang dan sebagainya. So maknanya ni kalau nak ceritakan tentang kenegaraan, kewajipan pada semua. Kan? Tu cerita tu. Cumanya bila cerita perang ni ada dah kan, topik ada perbahasan-perbahasan tertentu. Jadi kalau ditanya antara lelaki dan perempuan, keutamaan kepada lelaki kan. Kalau dah tak ada kan, mungkin barulah pergi kepada perempuan. Tu satu kan. Kemudian cerita tentang lari daripada perang ni kan. Macam mana kau jadi tentera tapi takut? Ya? Itu cerita tu. Jadi jangan kau jadi tentera sebab seronok pakai baju combat, pakai baju tentera, calau-calau muka lah, apa calik-calik sana, boleh pegang sana, syuting sana, gambar. Itu jangan tengok cerita wayang lah. Kan? Jadi bermakna kalau kau namanya penakut, kenapa nak jadi pejuang? Kenapa nak jadi tentera? Kan? So maknanya kau lari sebab takut. Memang jatuh lah. Jatuh hukum lah. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat cerita pasal perjuangan, cerita berjuang ni, cerita berperang ni, memang sudahnya, memang ceritanya kalau tak balik pun tak apalah, sebab memang dah nama pun pergi perang. Memang pergi itu untuk mati. Sebab itu beza tentera Muslim dengan tentera kafir. Kalau kita lihat, kita baca dalam sejarah, beza antara tentera Islam dengan tentera kafir. Sampai tentera kafir pun memang pening kepala aku kalau perang orang Islam ni, memang aku takut. Sebab apa takut? Sebab dia orang tu memang tak takut mati, sebab memang dia perang tu nak mati. Kita perang nak hidup. Jadi memang tu lari tu kadang tentera kafir tu yang lari dah. Tentera Islam pula, dia selagi dia tak mati syahid, selagi tu dia akan perang. Sebab memang antara syarat jadi tentera ni tak takut lah. Jadi kalau takut, memang salah lah. Sebab tu kau kena kerja kat pejabat lah, bukan kerja tentera kan. Itu cerita tu kan, pegang kamera ke contoh kan. Itu lah kena kerja tu kan. Jadi walaupun kau takut, kau lari kan. So maknanya dah boleh jatuh dosa besar. Tapi tengok situasi macam mana lah. Situasi tu macam mana. Tengok katalah kan, tentera kita kalah dah. Tentera kita kalah. Masa tu dah diumumkan, terpulanglah pada kamu semua macam mana nak selamatkan diri. Itu cerita lain. Kan? Itu cerita lain dah. Kalau negara tu dah kalah dah, dia dah maknanya sebahagian daripada tentera tu telah ditawan, kan? Tak dibunuh, dia dijadikan tawanan tapi tidak dibunuh. So maknanya selamat kan di penjara. Sebab kita pun bukan tahu apa negara ni perang dengan negara ni. Kita pun tahu, kita pun jadi tentera, kita perang lah. Kan? Alhamdulillah kan, kalau kita tengok Malaysia ni tak adalah macam itu. Kalau kita tengok sahabat-sahabat kita yang di sempadan Pakistan dengan India yang berperang tak sudah-sudah. Macam saya pernah belajar di Iraq dulu kan. Iraq dengan Iran tu berperang kan, berpuluh-puluh tahun tak sudah-sudah. Jadi kita pun tak tahu mana betul mana salah ni. Perang kenapa ni? Kan ini perang agama ke, perang negara ke? Siapa masuk tentera je sebab sana, siapa habis sekolah menengah masuk universiti terus kena masuk latihan tentera. Siapa masuk latihan tentera tu walaupun namanya latihan tu 2-3 tahun, macam dulu kita ada PLKN kan. Itu kalau dah masuk tu dah macam-macam tentera terus dah, sebab dia akan dihantar ke medan perang. Jadi yang pergi ke situ pun kita tak tahu ini kita perang apa ni? Perang latihan ke macam PLKN tadi ke, atau memang kita betul-betul perang ni tapi memang betul-betul mati ni, tengok ramai mati ni kan. Jadi macam mana nak lari ke apa? Jadi situasi tu kadang yang menjadikan konflik fitnah kepada kita kan. Cuma pada dasarnya yang namanya berperang itu kita melawan musuh,
Jadi selagi boleh perang, kita perang. Soal tentera kita kalah, kena tawan, itu dah masuk bab lain. Tapi kalau berlaku seperti mana golongan munafik tadi tu, kalau kita tengok dalam cerita perang Uhud, Nabi dan para sahabat masa itu pergi 1,000 orang, on the way itu tiba-tiba balik 300 orang sebab terpedaya dengan hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul bapa munafik tadi tu. Jadi 300 yang balik tadi tu, itu yang tergolong dalam dosa besar, lari daripada medan perang. Hukuman dia tengoklah, ada yang kadang separuh tu hukumannya bunuh juga, ada hukuman dia kena penjara, ada hukuman dia macam-macam lah. Jadi situasi ini tadi tu yang namanya kau perang daripada kau lari daripada medan perang sebab takut tu, takut apa? Itu kena tengok satu. Lepas tu adakah dosa daripada lari pada medan perang ini memakan kebajikan pahala-pahala kita. Jadi sebelum Ustaz jawab soalan tu, kita nak raikan dahulu pemanggil kita di rumah pada saat ini. Assalamualaikum. 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 Siapa talian? Puan Norida dari Keropera. Oh, Puan Norida, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Silakan soalannya pagi ni, insya-Allah. Okey, macam ni, arwah ibu tiri saya ada tinggalkan rumah. Okey. Dengan bapa saya lah, tapi tak ada anak. Tapi arwah ibu tiri saya ni ada anak lelaki yang dah lama meninggal dari dia dululah. Ya. Tapi dia orang ada anak lelaki ni ada anak 5 orang. Okey. Jadi saya tak tahu nak refer macam mana rumah ni berhaknya atas siapa. Okey, insya-Allah. Faham Puan Norida? Insya-Allah. Ya. Terima kasih atas soalan pagi ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Satu soalan menarik, tapi dia saja ni berkaitan dengan perwarisan, Ustaz. Ustaz, bagaimana Ustaz, silakan. Okey, arwah mak tiri kahwin dengan bapa so dengan bapa ni tak ada anak lah. Dia ada anak dengan bapa. So masing-masing sekarang ni kahwin, dia ada anak lah. Mak tiri ada anak, so maknanya ayah ni pun ada anak Tapi ini harta yang ditinggalkan oleh mak tiri Mak tiri pula dah meninggal anak ada satu anak lelaki. Jadi anak lelaki ni meninggal juga. Sekarang dia dah meninggal. Cuma anak lelaki itu adalah anak-anak. So ada cucu lah ada cucu So situasi dia rumah tadi itu sebenarnya ada sebahagian kena turunkan kepada anak lelaki, tapi oleh anak lelaki itu dah meninggal, turunkan kepada cucu lah. Kena turunkan, dan sebahagian tu baru pergilah kepada suami yang sekarang ni jadi pada harta si mak tiri tadi itu sebenarnya sebahagian besar adalah milik kepada cucu dia lah. Cucu dia cucu yang ditinggalkan tu. Ini dalam bab pewarisan lah. Cumanya memang nak kena beringat lah sebab mak tiri pun dah tak ada Jadi sebenarnya pada harta yang mak tiri tinggalkan tu, rumah tadi tu ada sebahagian tu adalah cucu-cucu dia. Jadi kepada puan yang bertanya tadi tu, mungkin nanti boleh carilah siapa-siapa yang ada kemahiran dalam bab pengurusan pusaka ni untuk selesaikan isu ni. Sebab kalau tak selesaikan nanti susah juga kepada orang yang sekarang ni jadi kalau jadi apa-apa susah. Dia satu dah termakan, satu pasal pengurusan. Sebab takutnya harta tadi itu tidak diwariskan kepada yang betul. Sepatutnya kena dapat dekat orang sini, tapi nanti akan dapat tu kat sini. Sebab pentadbiran ni kadang bukan tengok halal haram ni, dia tengok mana yang relevan tak relevan, mana yang dokumen komplit tak komplit, dia akan jalan macam tu je. Jadi kita tak maulah situasi begini, sebab kita ni orang Islam, kita ada panduan halal haram kita nak kena jaga, hak-hak pun kita nak kena jaga. Untuk apa sebenarnya? Untuk kebaikan dunia dan juga akhirat kita lah. InsyaAllah. Jadi pada Puan Norida, bolehlah untuk merujuk dengan peguam-peguam syar'i yang ada di Malaysia ni untuk urusan pewarisan tersebut, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita berbalik dengan persoalan pada Puan Masrifah tadi tu yang berkaitan dengan adakah orang daripada medan perang ni akan terbatal amalan-amalan kebaikan yang dilakukan, Ustaz? Dia ialah yang dosa tu. Dosa yang dia lari pada medan perang tu, itu dosa tu. Selagi dia tidak bertaubat, selagi dia tidak minta ampun, tapi selagi perkara itu tak selesai, dia tak selesailah. Tak macam bab kenegaraan ni dia sangat luas. Dia nak minta ampun, nak minta maaf dengan siapa? Betul, Ustaz. Itu satu bab dah. Itu urusan dia lah yang kena clearkan. Jadi soal dia ada kebajikan, kebaikan tempat lain tu bab lain.
kan. Jadi memang pada dasarnya kejahatan yang kita lakukan ni dia akan memakan kan kita punya pahala kebaikan seperti mana contoh macam kita mengumpat, kita mengata, kita ngadu domba kan. Itu dah sebut dah kan jelas kalau kita lihat kebaikan-kebaikan kita banyak mana pun tapi oleh kerana kita ni suka mengungkit, suka mengumpat, suka mengata, habislah terbatallah bahkan kan kita punya kebaikan tadi tu habis kan ditutup dengan kejahatan, lepas tu kejahatan orang tu pula pergi dekat kita. Kan kejahatan orang tu pergi dekat kita, kebaikan kita pula pergi dekat dia, habis nanti. Ni memang dalam perbahasan. Cumanya dalam bab dosa lari pada medan perang tu, yang dosa tu satu bab kan yang walaupun dia solat, dia puasa, dia beramal, itu satu bab kan. Cumanya dalam situasi macam ni tengok dan perkara tadi itu besarnya macam mana sebab ini fake kenegaraan dan hukum kenegaraan kan. Dia sebagai tentera ni memang dia punya perbincangan dia negara. Bila negara tu maknanya besar, skop dia besar kan? Jadi jangan mudahlah kan, jangan mudah. Jadi sebab tu bila nak jadi tentera ni jangan suka-suka. Aku memang suka pakai baju uniform, nanti nak bergambar nampak segak lah apa semua bla bla, awet ramai kan. Jadi kalau dah pergi kat situ, itu bila nak perang takut tu kan, takut awet lari dan sebagainya contoh. Apa ceritanya kan. Jadi dia punya kesalahan tu kan besar sebab dia bentuknya kenegaraan kan. Jadi sebab tu kalau berlaku perbahasan antara hukum negara dengan hukum individu ni dia lain kan. Hukum negara ni sangat besar kan. Kadang kalau kita tengok strategi nak menjaga negara tu pula kadang negara ni sanggup kata orang hapuskan seorang dua ni demi nak menjaga rakyat yang berjuta-juta kan. Jadi perbahasan dia sangat luas. Sebab tu kenapa antara lain dalam hadis Nabi tu, Nabi dah letak dah satu skop dia kan. Salah satu dosa besar itu ialah lari daripada medan perang. Lari untuk apa? Lari sebab tak nak berperang lah, takut mati, akhirnya negara kita kena tawan. Tapi kalau lari tu nak bina strategi baru tak apa. Kita kena lari dulu. Kita nampak macam contoh kan, kalau kita tengok perang Uhud ni kan, pergi 1,000 orang tinggal 300 orang, 300 orang dah lari tinggal 700. Perang kan, nampak macam kalah sikit, rondoh sikit contoh, duduk atas. Jadi lari dalam bentuk strategi tu tak apa. Mengundur sekejap tu tak apa. Tapi kalau lari tu lari balik habis kena. Itu namanya dah berdosa dan dosa tu dosa besar. Kan? Jalan keluar dia memang dia kena minta ampun. Kalau hukumnya dia kena terima lah. Kan? Kena penjara ke, kena apa ke. Dan sampailah dia dapat pengampunan dan bagi pihak negara itu barulah selesai. Jadi disebutkan bahawa berkaitan dengan ketenteraan ini melibatkan kenegaraan. Sebab tu Ustaz, bila menyebut tentang ketenteraan ni dia ada mahkamah dia sendiri, dia ada hospital dia sendiri sebab ia satu benda yang diasingkan sebagai satu negara tu. Sebab menjaga kedaulatan negara itu merupakan tanggungjawab yang amat penting bagi institusi ketenteraan ni Ustaz. InsyaAllah. Ini Ustaz, kita sama-sama beralih dengan persoalan berikutnya daripada saudara Aiman Aizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah para petugas barisan hadapan COVID-19 dan semua anggota tentera yang menjalankan tugas pada masyarakat juga pada tanah air, adakah ia sebagai berjihad? Adakah mereka dikira syahid jika terkorban suatu berkhidmat? Sekiranya mereka tidak sanggup untuk memikul tanggungjawab yang diberikan, adakah seperti mereka lari dari medan perang? Mohon pertanyaan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Ini berkaitan situasi semasa Ustaz. Silakan Ustaz. Besar ni. Maknanya kalau nak dibahaskan ni boleh buat satu perbahasan baru dan pihak-pihak tentu dah boleh dah buat dah. Nak katalah kalau perlu dikeluarkan fatwa ke kan, ketentuan-ketentuan ke kan, silalah kan. Cuma kalau pada dasarnya nak bagi tahu yang terlibat menjaga COVID sekarang ni kan, jaga border ke, jaga roadblock macam-macam kan, itu memang polis dan tentera lah. Itu yang menjaga tu. Tapi yang di kat hospital ada doktor-doktor, pembantu-pembantu macam-macam tu, itu satu part kan. Jadi siapa yang nak tak nak tu memang kalau itu dah tugasan dia. Contoh macam namanya tentera, namanya polis, dia kena jaga kan keselamatan. Dia tak boleh lari lah. Aku tak nak lah apa semua kan. Tapi kalau dia kata boleh tak saya anjakkan jadual saya sebab bulan ni bini saya nak beranak. Nanti bawah kata bos bini kau beranak bukan kau yang beranak. Itu yang pening kepala tu kan. Jadi tak apa, itu anjak je lah. Adjust je lah. Benda tu kan ada jadual-jadual kan. Jadi maknanya dia tetap melaksanakan tugas dia, cuma dia punya penjadual tu. So tak ada isu lah. Cumanya kalau bila dah dapat satu arahan kata tak ada, saya tak ada masa lah nak jaga-jaga ni kan. Itu saya jaga padang perang je kan. Ni
ni kita tak ada perang dah. Kat luar-luar tak ada perang. So dalam saya tak main lah. Ini senjata lah. Kalau kita bercakap macam itu, sedangkan memang tugasan kita ialah menjaga keamanan negara walaupun dalam apa bentuk sekalipun, sebab wabak ni pun satu bencana juga kan. Kalau semua negara berkawal, kita tak berkawal, macam mana cerita dia? So kalau kita mengelak, jatuh berdosa lah, sebab itu memang bidang tugasan kita. Kan begitu juga dengan pegawai-pegawai kesihatan apa semua, memang ceritanya dia ditugaskan. Cumanya macam tadilah kan, memang kita ni nak kena prihatin, ambil tahu jugalah, jangan dibiarkan kawan-kawan kita tanpa berkebajikan kan, tercegat dekat kan, kemah hujan panas lah apa semua, kita tak ambil tahu makan minum kan. Jadi masyarakat pula melihat pula kata kan, apa salahnya kalau nak ulurkan bantuan kan. Kita kadang bila nak ulurkan bantuan ni dekat mangsa-mangsa je, mangsa tsunami ke, mangsa apa ke, ribut ke, taufan ke. Ini abang-abang kakak kita yang bertugas ni, apa salahnya sambil lalu tu bagilah air kotak kan, contohlah kan. Tak pun jawab elok-elok, Assalamualaikum, nak ke mana, kalau orang tanya elok-elok kita jawab elok-elok lah. Jangan marah-marah pula kan, sebab dia duduk panas hujan, bukan mudah kerja tu kan. Kita pula tertib, jangan potong-potong kan, jangan main langgar-langgar, trafik jam dan sebagainya. Jadi banyaklah patut kalau kita pergi ke hospital ke klinik untuk dapatkan servis kesihatan, eloklah, tertiblah, sebab mereka ni kan manusia kan, bukan robot kan. Jadi ini antara perkara yang sama-sama kita kena maklumi bersama kan. Jadi ketentuan tadi tu, hukum-hukum tadi tu berpandukan kepada ketentuan masing-masing, InsyaAllah. Sehinggalah ada satu keputusan. InsyaAllah. Jadi kesimpulannya sebenarnya sidang penonton sekalian, memerangi COVID-19 ini bukanlah hanya sekadar semata-mata pihak polis dan juga tentera. Bahkan ini merupakan tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, insyaAllah. Di sidang penonton sekalian, Ustaz, kita nak melabuhkan tirai di TV3 terlebih dahulu. Di sidang penonton sekalian, sekiranya ingin mengetahui lebih lanjut perbincangan kita pada pagi ini, jangan lupa untuk saksikan menerusi TV9 Extra eksklusif 30 minit. InsyaAllah, jom sama-sama kita terus menuntut ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bertemu sebentar sahaja lagi. Alhamdulillah, saudara penonton sekalian, kembali kita bertemu menerusi siaran langsung rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, menerusi pengajian hadis kita pada pagi ini berkaitan dengan topik 7 dosa besar. Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita mengambil 3 daripada dosa besar, iaitu berkaitan dengan berlari pada medan perang, memakan harta anak yatim, dan juga berkaitan dengan qazaf, iaitu menuduh seorang wanita mukminah itu berzina. Jadi insya-Allah sudah betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penonton sekalian, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, kita nak teruskan lagi persoalan. Tadi sebenarnya kita ada beberapa persoalan yang kita berhutang dengan penonton kita di rumah. Dan salah satunya adalah soalan daripada Tuan Haji Ismail kita berkaitan dengan dosa ataupun kenapa qazaf ini hanya merujuk kepada wanita. Kenapa tidak lelaki, sedangkan lelaki pun kadang-kadang teraniaya, Ustaz? Bagaimana Ustaz, silakan. Tergugat juga ya orang lelaki ya. Yalah, dia bukan satunya ayat Quran tu memang menyatakan kan apa wal muhsanat kan, maknanya orang perempuan yang suci bersih kan dituduh melakukan zina kan. Memang satu ayat tu ditujukan kepada perempuan, jadi tak bermaksud orang lelaki pun tak kena tuduh kan. Kan contoh kan. Tapi sebab situasinya perempuan kan, datanglah yang namanya zina tu, fitnahnya datang daripada perempuan. Katalah kalau orang lelaki saja, perempuan saja kan, tak bertemu, tak ada jumpa, tak ada apa, taklah namanya zina. Jadi fitnah zina tadi kan. Tapi bila
dia bertemu tu kat situlah. Jadi maknanya dia punya macam kata orang timba dengan perigi lah, kan. Timba dengan perigi, timba lah, tapi kalau tak ada orang cedok air, tak adalah cerita dia, kan. Ibarat macam itulah. Jadi itu satu perumpamaan lah, satu perbahasan di situ, kan. Tapi tidaklah menafikan pula zaman sekarang ni, kan, ataupun dulu lagi orang lelaki tak kena tuduh ke. Contoh, kan. Jadi sebenarnya itu satu contoh perumpamaan, sebab Quran ni pun penuh dengan kiasan-kiasan simbolik, kan. Jadi kalau semua benda, semua perkara nak dibahaskan dalam tu, kan, tak cukup, bukan 6,660 ayat, mungkin berapa puluh ribu ayat lagi lah cerita dia, kan. Tapi itu kayanya Allah SWT, perbahasan tu panjang, kan. Ada asbabun nuzulnya, ada dia punya nasih mansukhnya, ada macam-macam lah, ada bab hukum tu hukum ni, jadi pecah-pecah berlakulah perbahasan. Cumanya memang cerita tentang menuduh orang ni pun antara satu perkara yang kalau nak diceritakan ini dosa lah, dosa besar, kan. Dan memang nak kena berhati-hati, nak kena jaga-jaga, kan. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni yang sangat mudah lah tengok gambar perempuan ke bertudung ke tak bertudung ke, lebih-lebih sekarang ni zaman purdah pula dah, macam cerita alah dia dulu, kan, telanjang, contohlah, minta maaf lah, buka sana buka sini, sekarang ni nak tunjuk alim bagus lah apa semua lah, dia ni dia jadi macam-macam dah, kan. Macam-macam cerita lah. Jadi sebab tu kena berjaga, kena beringat, kan. Dan kita ambil satu pengajaran kisah daripada, kalau tak silap ni zaman ketika mana Imam Malik masih hidup lagi. Imam Malik ini memang masya-Allah salah seorang ulama besar, belajar dengan 70 sahabat. Kalau tak silap Imam Malik ni belajar dengan 70 sahabat. Jadi bermakna siapa-siapa yang belajar dengan Imam Malik ni, dia belajar dengan sahabat jugalah. Dan ilmu sahabat ni datangnya daripada Nabi lah. Itu ya, kalau kita tengok perbahasan tentang hadis tu sendiri, ilmu perbahasan tentang mazhab tu sendiri, kan. Jadi mazhab ni memang datang pada Nabi. Cuma ikutlah aliran manalah, dia belajar dengan sahabat mana, sahabat B, A sebagainya, sampailah. Jadi Imam Malik, ketika Imam Malik masih hidup lagi, berlaku satu situasi di mana ada seorang perempuan meninggal dunia. Perempuan ni perempuan yang baik, kan, baik orang dia, ialah budiman orang dia pun, ialah ada rupa baik, perempuan yang baik. Tapi tukang mandi ni ada buat silap sikit. Tukang mandi perempuan ni, kan, sambil dia memandikan jenazah perempuan tadi tu, kan, sambil tu mulut dia bercakap. Dia katalah, kau ni perempuan jahat lah apa semua, main tuduh main cakap lah ni, kan. Jadi sampailah bila mana membasuh tu jenazah tadi tu sampai dekat kawasan kemaluan mayat perempuan tadi tu, muslimah tadi tu, melekat, tangan dia melekat. Tak boleh nak. Tangan tukang mandi tu melekat, kan. Jadi habis dah ulama-ulama dekat Madinah semua dah berpakat nak buat macam mana. Ada yang kata potong tangan tu, tanamlah jenazah tersebut. Ada yang kata tanam sekali lah dengan yang tukang mandi itu juga. Dan masa itu mahu mereka teringat, rupanya Imam Malik masih hidup lagi, kan. Jadi mereka rujuklah pada Imam Malik. Imam Malik di belakang tabir. Belakang tabir itu Imam Malik tanyalah kepada perempuan yang tukang mandi, engkau buat apa, kan, dekat mayat perempuan ni? Tak ada apa, saya mandi-mandikan gitu saja. Cuba ingat-ingat balik, kamu mesti ada cakap apa-apa tentang ni. Dia baru teringat bahawa dia menuduh si perempuan tadi itu berzina, kan. Jadi maha kuasa Allah SWT nak tunjukkan, kan, ni dia manusia yang baik seperti inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Malik, kan. Akhirnya dapat jalan keluar. Dia kata, kalau macam ni kamu kena qazaf lah, kan? Kamu kena rotan lah 80 kali sebab kamu senang-senang nuduh orang. Kamu tak ada saksi, tak boleh nak datangkan 4 saksi, kan. Jadi macam mana cerita dia, kan. So kena qazaf, memang kena qazaf. So dirotan, kan, 80 kali rotan. Macam rotan tu kita tak usah bahas lah, kena rotan memang piang betul-betul ke apa ke. Tapi memang Allah nak tunjukkan kebenaran. Bila mana dirotan sampai ke 75, kan, rotanan kali ke 75 tu tangan perempuan tu dah mula nak tercabut, nak langgar. Lepas tu sampailah rotan kepukulan yang ke-78, 79, 80, pap terus tercabut, kan. Jadi ini memang satu hukum ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni hamba, kita ni ikutlah. Kalau ada namanya menduduh ni tak boleh pakai, janganlah senang-senang, jangan suka-suka. Quran ada cerita, hadis ada cerita, kan. Dalam kisah tu sini pun dah ditunjukkan dah, kan. Jadi kita ni nak jadi apa lagi kalau dah Allah dah berikan panduannya, dan Allah dah berikan bimbingannya dan ancamannya, tapi kita masih
tak nak kan, berusaha untuk jadi hamba yang baik, kita nak jadi apa ni kan? Jadi dalam situasi begini bukan perempuan saja yang tertuduh, yang dituduh, orang lelaki pun sama juga, kena juga. Jadi maknanya hukum tu sama. Jangan kita kata oh tak apa, tuduh perempuan je berdosa, kita kena qazaf. Kalau tak ada saksi 4 orang apa semua, kita boleh kena rotan 80 kali. Tuduh lelaki tak apa jangan, sebab sedangkan perkara itu yang namanya zina ni berlaku di antara lelaki dan perempuan. Mana ada kalau lelaki buat sama-sama lelaki zina nama dia? Tak. Mana perempuan sama-sama perempuan zina? Tak. Yang berlaku zina ni bila mana berlakulah perbuatan tadi tu di antara lelaki dan perempuan kan. Jadi kalau orang lelaki pun kena macam tu cerita dia, so qazah lah juga ceritanya kan. Jangan senang-senang nuduh kan. Anak-anak zaman sekarang ni kita sama-sama beringat insya-Allah. Jadi sama-samalah kita beringat, iaitu hukum qazaf ini bukan hanya merujuk pada wanita saja, bahkan lelaki sekiranya difitnah melakukan zina sebagainya juga turut dikenakan perintah had kepada qazaf ini insya-Allah. Jadi selamat sekalian, Ustaz, kita pada saat ini kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luqman dan juga Ustaz dari Ibrahim. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Da'i Ustaz sihat ya? Alhamdulillah ceria mendengar suara Tuan Haji Omar pagi ni. Silakan soalan pagi ni Tuan Haji Omar. Jadi soalan saya begini Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni ini masalah ni tahlil arwah ni. Ni Ustaz, yang sepatutnya ada setengah pendapat mengatakan ada bila berlaku satu-satu kematian, khususnya ayah yang meninggal. Jadi jiran-jiran tetangga ni sepatutnya ada tuan rumah akan mengadakan tahlil lah. Jadi apabila tahlil dibuat, dia ada jamuan ni Ustaz. Jamuan ni sepatutnya kita dalam ada setengah pendapat mengatakan jiran-jiran tu yang sediakan, bukannya tuan rumah tu yang menyediakannya. Jadi soalannya, apabila tuan rumah ni, kita ni tak buat macam itu Ustaz. Jadi tuan rumah tu yang sediakan semua. Jadi tuan rumah tu dengan anak tu bukanlah semuanya besar, dia kecil. Jadi kita makan pula dia. Apakah itu dia kira makan harta anak yatim ke macam mana ke Ustaz? Dan yang keduanya menjadi qazaf tadi tu Ustaz, kadang-kadang kita ni menganggap sesuatu mandang orang tu dia ni aurat pun tak tutup, tak ada harapan dah nak masuk itu. Iblis banyak mengasut ni Ustaz. Jadi apakah berprasangka buruk juga dikira sebagai, boleh kita katakan sebagai qazaf ke macam mana ke Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, untuk jawapannya sudah betul sekalian, kita nak hold sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, bertemu sebentar saja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sidang putus sekalian, rancangan Tanyalah Ustaz bukanlah rancangan untuk menghukum mana segelintir individu ataupun mana-mana sahaja masyarakat di luar sana, tetapi rancangan Tanyalah Ustaz ini adalah rancangan untuk kita nak menjelaskan ilmu ataupun hukum-hukum yang telah pun digariskan oleh syarak, yang telah disusun atur dengan cantik oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah, di selamat sekalian, kita sudah pun berada di dalam segmen yang terakhir untuk episod pada hari ini. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan yang masih lagi terbuku dalam hati ingin diajukan
kongsikan, boleh untuk hubungi saya terus di talian yang tertera di kaca televisyen sidang penuntut sekalian, insya-Allah. Jadi Ustaz, jom sama-sama kita nak raikan soalan daripada Tuan Haji Omar kita sebentar tadi yang menanyakan dua soalan. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan tahlil. Selalunya majlis tahlil ni kenduri dilakukan oleh keluarga si mati. Sedangkan sepatutnya dilakukan oleh jiran-jiran. Dan tanpa disedari tergunakan harta-harta daripada yang ditinggalkan oleh arwah tersebut. Adakah dikira sebagai memakan harta anak yatim? Yang keduanya adalah berkaitan dengan apakah perbezaan di antara berprasangka buruk dengan menuduh seseorang itu berzina, Ustaz? Silakan. Okey. Soalan yang pertama tu memang ini soalan yang dah masyhur kan. Soalan terkenal lah ni kan. Tapi sebenarnya alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, masyarakat kita hari ini pun tak jahil seperti dululah kan. Dulu memang kalau berlaku apa-apa kematian ni, nak bagi pihak tuan rumah ni dia main rodok je lah kan. Apa yang ada dia jamukan kepada orang yang datang, sebab bagi dia fikir, dia kata oh kena jamu makan, kalau tidak nanti macam-macam pahaman. Tapi sekarang ni terpulang lah, siapa nak buat siapa tak buat tak jadi masalah, sebab memang pada dasarnya bukan wajib. Bukan wajib kan, harus je. Maknanya nak buat tahlil kenduri arwah tadi pun hukum dia harus, ada hujah dia, tak buat pun ada hujah dia kan? Sebab ini bukan perkara pokok kan? Macam solat fardu memang wajib kan? Buat kenduri sampai tak solat itu dosa lah ya, contoh kan. So dalam situasi ni nak kena jaga kan. Dan apa hukum dia, macam mana keadaan dia tadi tu, kita ni sebagai tetamu kita pun tak tahu menahu. Memanglah berlaku kematian, suaminya meninggal ke ayahnya meninggal, ada anak di bawah umur kan. Tapi kita ni bersangka baiklah kepada tuan rumah ni, dan bukan semua tu duit anak yatim kan. Mungkin ini duit yang kita derma tadi, sedekah kan, sebab masjid pun ada khairat kan. Orang kariah ni kebanyakan ada khairat kematian, bila meninggal keluarga dapat 500 ke 1000 ke contoh kan. Ataupun kadang mungkin dia ada persatuan adik beradik dia kan. Contohlah, jadi kita banyakkan bersangka baik je kan. Lebih-lebih lagi dalam situasi hari ni, alhamdulillah dah banyak dah ceramah-ceramah, orang kita pun dah faham dah kan. Kadang bila kita cakap, nanti dia cakap apa dia, "Makcik ni buat kenduri ni duit siapa cik?" Saya pun belajar juga, bukan saya tak belajar, saya tengok tanya ustaz tiap-tiap hari contoh kan. Jadi saya tahulah mana bahagian yang saya nak jamukan, mana bahagian yang saya nak kena simpan untuk anak-anak. So maknanya alhamdulillah. So dalam situasi ni kita bersangka baik, kita jangan sangka bukan-bukan. Cuma macam tadilah, kita banyak-banyak berniat supaya masyarakat ni jelas. Kadang benda ni dah cakap banyak kali pun tak faham-faham kan. Kadang dia buat juga kan. Sebab apa? Sebab memang ada amalan-amalan yang daripada dulu-dulu lagi ni, zaman datuk nenek moyang kuno kita dah buat dah. Jadi benda tu diwarisi sampai sekarang. Contoh majlis kenduri arwah lah tu kan. Pada dasarnya ada ilmu dia, ada hukum dia. Ulama dulu dah berbahas dah apa hukum dia, harus boleh buat kan, sila, elok-elok tak buat pun tak apa, ada hujah dia kan. Yang maknanya yang mengambil hujah tak perlu buat tu macam-macam ceritalah. Kisah zaman Nabi pun ada. Ja'far bin Abi Tahir meninggal dunia kan. Sahabat Nabi Ja'far meninggal dunia, Nabi beritahu pada sahabat-sahabat, Ja'far meninggal dunia, ahli keluarga dia sedang kesedihan, sedang sibuk, kamu tolonglah, siap-siapkan makan, bagi kat dia kan. Jadi maknanya itu dulu punya kisah, adalah hujah-hujah dia. Zaman sekarang ni sepatutnya kita kena buat macam tu juga, tapi kadang masyarakat kita fahamnya macam tu, keluarga kena buat kan. Tapi alhamdulillah ada jalan keluar dia kan. Mana-mana persatuan kan, karyah ke, dia ada ada khairat kebajikan dia, ada khairat kematian, dan benda ni mungkin kita boleh buat, kemaskan lagi, cantikkan lagi. Kita beritahu kepada ahli keluarga, kalau siapa-siapa yang duduk dalam kawasan ni, karyah ni, kalau berlaku kematian, A to Z settle. Maknanya kita beritahu kepada ahli keluarga, tak usah pening kepala urusan jenazah, orang masjid, orang surau settlekan. Kain kafan semua siap, galikan kubur siap, apa semua bla bla bla, mandikan siap, bawa masjid sembahyang apa semua, tanam, settle. Lepas tu kenduri tahlil, jangan gaduh-gaduh, masjid buat 3 malam. Jemput je siapa-siapa datang masjid. Masjid nak bagi makan sekarang ni zaman contoh Covid ni, dia mukul siap-siapkan apa semula, tak ada masalah. Tengok ada caruman takaful tadi tu, khairat kematian, ada lebihnya dia beri lagi kepada. Dalam masa yang sama masyarakat nak bagi silalah. Kan? Jadi banyak macam cara lah kan. Jadi sebab itu kita ni bersangka baik je lah kan. Kecuali memang kalau kita dah tahu betul-betul ini memang cakap macam mana pun dia buat selamba je kan. Yang itu kita mungkin perlu datang kita tahlil, lepas tu tak apalah, saya pun ada urusan. Jangan kita cakap oh ini tak boleh makan ni, haram ni, berdosa ni. Jangan kan. Jadi tak apalah, saya ada urusan lah kan. Sila balik kan. So maknanya kita pun nak kena
berhikmah jugalah dalam situasi ini supaya sama-samalah kan, tak apalah siapa yang Allah berikan kepadanya kelebihan untuk komunikasi ke ataupun berurusan dengan orang bukan Islam kan, dengan dakwahnya, dengan seruannya sila, tapi dalam masa yang sama sesama Islam pun kadang perlu juga kena ada dakwah dan hikmah dia kan. Kalau tidak kan, kita dah rasa comfort zone lah, macam semua kita selamat, tak ada dosa, walhal banyak lagi peringatan-peringatan yang terus disampaikan oleh Allah kan kepada kita kan. Itu persoalan yang pertama tadilah daripada Tuan Haji Omar, kita kena banyak berlapang dada, dan itu dah bukan termasuk dalam urusan kita kan, kecuali memang kita dah kenal lah orang-orang tertentu yang ni memang susah. So terpulanglah kita nak pergi ke tak pergi ke, itu terpulang kepada kebijaksanaan kita kan. Yang situasi kedua tadi tu isu tentang prasangka dengan tuduh menuduh. Tuduh ni jelas kan, kau buat macam ni, confirm kau buat, aku nampak kau semua kan. Bila tanya kau betul kau nampak, mana saksi? Tengok saksi tak ada. Contoh kan. Sebab kalau yang namanya tuduhan yang betul, komplit lah. Bawalah saksi komplit. Bawalah pergi mahkamah ke ataupun tak ada mahkamah, kita bincangkanlah. Ada semua, ada hujah-hujah, ada bukti, ada dalil, ada apa, semua clear. Kan orang ni pula alalah, okey memang aku salah, aku tak boleh buat apa dah. Okey, settle lah. Itu maknanya tuduhan betul dengan tuduhan tak betul. Kan? Tuduhan betul komplit, dia boleh datangkan saksi-saksi tadi tu. Tuduhan yang tak betul tak ada saksi lah. Main andai, main cakap. So ni kena denda juga ni. Kalau salah dan orang yang menuduh ni tak betul, yang menuduh tu, dan kalau yang tadi katalah tuduhan tu betul, orang yang dituduh tu salah, dia kena hukum lah. Betul tak? Kan? Ustaz, soalan jawapan Ustaz ni dia ada kaitan juga dengan persoalan daripada gitu. sahabat kita pada Aiman Azudin ni. Kita nak ikan juga Ustaz sekali, insyaAllah. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum sekiranya seorang suami menuduh isterinya melakukan zina? Jika tiada saksi-saksi, adakah perlu melakukan angkat sumpah bagi tuduhan tersebut? Yang keduanya, apakah syarat-syarat sebagai saksi yang ulama telah tetapkan dalam kes zina? Mohon penjawab Ustaz. Terima kasih. #biar tahu yang keliru. Berkaitan Ustaz, berkaitan dengan qazaf ni. Jadi maknanya sekarang ni kalau tuduhan tadi tu kan, kalau tuduhan tu betul, ada saksinya komplit 4 kan, jadi maknanya orang yang dituduh tu kena hukum lah. Kena hukum lah. Kan? Kalau kena rejam lah, contohlah. Ni contoh kan. Tapi kalau tuduhan tu tak betul, tuduhan tu memang diada-adakan, memang direka, tapi dia menuduh ni. Ini bukan sangka. Aku sangka, bukan. Ini memang tuduh. Dia tunjuk muka orang tu, kau buat ni, orang tu kan. Kau jangan cakap senang-senang. Kau kalau cakap, kau kena tanggung akibat dia. Mana bukti dia? Mana dia? Katalah, tak cukup 4. Dia datangkan 2 je. 2 tu bukti. Lagi 2 mana? 2 ni pun goyang. Contoh. Jadi maknanya si penuduh tadi tu tak betul lah. So dia pula kena. Dia pula kena hukum. Hukum dia maknanya dia kena rakan 80 kali lah. Qazab lah tu dia kena tu. Jadi jangan ingat awak nuduh orang yang dituduh tu senang-senang bersalah, kena rejam. Contoh kan, kena hudud contoh kan. Awak yang menuduh tadi tu, yang tuduhan tu tak betul, awak pun kena denda juga. Jadi kalau kita fikir-fikir di sini, hebatnya kan undang-undang Allah ni kan. Nak menuduh pun bukan senang-senang. Nak jatuhkan hukum kan senang. Sebab kalau kita baca sejarah dulu, kisah seorang wanita yang dia tu berzina dah. Dia mengaku depan Nabi dah, aku dah berzina dah. Nabi kata kau balik dululah. Dalam cerita tu macam-macam lah. Ada yang kata tu tengah nyusukan anak masa tengah mengandung lagi kan. Nantilah kau bagi lahir dulu anak tu. Bila anak tu dah besar pula, dah lahir, jumpa Nabi ngadu, kau balik dululah, kau susukan anak tu cukup 2 tahun apa semua. Ada panjang cerita dia. Memang kalau kita tengok, bukan mudah tu. Makna nak jatuhkan hukuman tu mudah, bukan mudah. Ini orang yang buat tu sendiri mengaku tu. Mengaku, dia kata hukumlah aku ya Allah supaya di akhirat hukumlah aku ya Rasulullah supaya di akhirat nanti aku selesai. Ini orang dulu ni, orang sekarang ni yang buat tu kalau boleh nak lari satu, lepas tu orang ni pula main nuduh orang lain pula suka-suka. Takutnya yang buat tu pula nuduh orang lain. Contoh itu macam-macam. Jadi kalau kita faham segi situasi ni, bukan senang sebenarnya. Bukan senang nak tuduh-tuduh orang ni. Jadi isu tuduh ni clear, jelaslah. Isu sangka-sangka ni biasalah kan. Nampak gaya dia ni macam orang tak baik lah contoh kan. Nampak gaya, itu mungkin Allah bagi dia rasa supaya nak selamat daripada macam mana kita pun tak tahu. Jadi itu tak jatuh menuduh, tak jatuh menuduh. So bendanya pun selesai, bendanya pun jelas. Jadi sebab tu kita ni nak kena clear. Sangka ke tuduh, tuduh tu clear. Kita tuduh orang macam tadi ni, suami duk tuduh
duk tuduh isteri berzina. Kan? Jadi ini pun ialah nak macam mana kan, satu perkara yang mungkin berlaku dalam masyarakat kita di antara pasangan suami kita pun tak boleh nak buat apa-apa lah. Dia dah tuduh isteri dia berzina kan. So isteri dia kata, abang ni main suka-suka tuduh-tuduh, abang ada bukti ke, ada hujah ke kan. So maknanya jangan senang. Itu pun kalau suami itu boleh datangkan 4, selesailah kan. So hukumlah. Tapi kalau tak ada, suami itu padahal balik kan. Jadi kaedah ni pun kalau kita tengok dalam situasi dalam perundangan di mahkamah pun ada satu klausa tu dia bersumpah. Maknanya yang menuduh tu pun boleh bersumpah, yang dituduh pun boleh bersumpah kan. Dia sebut radul yamin ataupun ada kaedah-kaedah lain. Ini perbahasan di mahkamah syariah lah kan antaranya. Dan ketentuan-ketentuan nak jadi bukti-bukti saksi itu pun bukan senang kan. Jangan cerita panjanglah, saksi nikah pun bukan sembarangan orang kan. Saksi nikah ni kalau ikutkan, kau sembahyang tak? Jaga tak solat 5 waktu. Jadi kalau ikutkan, bukan tu aja, yang sembelih ayam tu, jaga tak solat. Walaupun memang dia Islam, sembelihnya sah, tapi tak sempurnalah sebab tak cantik kau punya solat, tak jaga kan. Ini antara perkara yang kalau kita faham, apa-apa ketentuan hukum yang Allah dah putuskan ni bukan mudah-mudah, untuk kebaikan kita bersama sebenarnya, yang hidup dan juga yang meninggal dunia. InsyaAllah. Jadi sidang betul sekalian, sebagai kesimpulannya, hati-hatilah kita dengan 7 dosa besar ini. Dan yang kita sebutkan, bincangkan pada hari ini berkaitan dengan qazaf, kita berbincang berkaitan dengan memakan harta anak yatim juga daripada benda perang ini. Mudah-mudahan kita semua terhindar dan dijauhkan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai penutupnya Ustaz, sedikit bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan majlis ilmu kita pada pagi ini. Ustaz, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma lana dzunubana wal والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa penutup sebentar tadi, majlis ilmu kita pada pagi ini penuh dengan keberkatan dan menghindarkan kita daripada dosa-dosa, dan Allah mengangkat dosa-dosa kita dan kita keluar daripada majlis ilmu ini dalam keadaan kita sudah pun disucikan oleh dosa. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu pada hari ini. Mohon dihalalkan segala ilmu yang diberikan kepada kami. Jadi sidang betul sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator Da'i Anas kita dan juga ahli panel kita yang cukup tersohor, iaitu Ustaz Muhammad Abdullah, dalam berkaitan dengan topik fiqh, berkaitan dengan fiqh talak. Sekarang ni pula banyak Ustaz, dengan COVID-19 ni banyak kes-kes talak berlaku dan sebagainya. Jadi nak tahu hukumnya, boleh untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz besok pagi jam 6.30 hingga 8.30 pagi, insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, mohon maaf di atas kekurangan diri, di atas kekhilafan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.